arts, teater, muzik dan sebagainya, boleh dia tonton kat situ. Okey, jadi tujuan yang utamanya kita nak melawat kembali, kita nak tengok kembali Sarah ni. Siapa dia Sarah? Kenapa dia Sarah? Kenapa Sarah? Lepas tu apa bezanya Sarah ni dengan skrip ataupun karya-karya Cikgu Nordin ataupun Sastrawan Negara Datuk Nordin Hassan, dengan yang karya-karya yang lain. Dia lain sikit, dia unik sikit berbanding karya-karya yang lain. Kita akan bicarakan selepas ni lah. Okey, jadi saya kenalkan seorang panel yang ada kat sini. Yang pertama ialah Encik Wahab Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Encik Wahab ni kalau waktu poster ni dibuat, merupakan pengarah Dewan Bahasa Pusaka Sarawak. Sekarang mantan kan ya? Mantan, ya. Dan juga merupakan pengarah, mantan pengarah Dewan Bahasa Pusaka Wilayah Utara. Jadi pengkritik filem, buat adaptasi skrip drama. Kalau nak senarai itu sampai pukul 9.30. Saya cuma sebut macam yang saya tahu macam Sandera. Saya pernah bekerjasama dengan Harga Sebuah Maruah dan juga pengarah teater. Okey, jadi terima kasih Cik Wahab. Terima kasih. Okey, seterusnya saya nak memperkenalkan Cik Zakaria Arifin. Assalamualaikum Cik Zack. Waalaikumsalam. Khabar? Cik Zack, mesranya panggil Cik Zack, nak panggil Abang Zack pun boleh, tapi tengok siapa yang panggil lah ya. Boleh. Cik Zack ni adalah, kalau bagi saya adalah tokoh teater lah. Sebabnya waktu saya belum kenal teater lagi pun, saya dah kenal dah nama Zakaria Arifin walaupun saya tak tahu muka macam mana. Saya dah ada dia punya buku dia. Dah berpuluh tahun barulah dapat dia punya sign, tanda tangan. Penulis, pengarah, pelakon, pensyarah, penerima C. Wright Award. Lepas tu buku tu tak tahu sama juga, tak tahulah berapa banyak buku yang ada. Skrip teater pun banyak. Antaranya memang skrip teater yang terkenal macam Lieutenant, Perempuan Seorang Lieutenant Inggeris, Raja Lawak, Jangan Bunuh Sam. Itu memang kalau sebut memang sinonim dengan Zakaria Arifin. Terima kasih Zack ya. Terima kasih. Okey, saya kenalkan seterusnya Dr. Wan Hasmah bin Wan Teh. Okey, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ini satu-satunya bunga di kalangan kami yang duri-duri yang kat sini ya. Jadi Dr. Wan Hasmah merupakan pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Kepenyusahaan, bahagian sastra tu ya. Ya. Kemudian kalau kertas pendidikan tu banyak, saya nak baca tajuk tu pun panjang-panjang, jadi saya tak baca tu, saya serahkan kepada yang nak berminat nak berkenalan tu boleh masuk ke dalam laman web Pusat Pengajian Ilmu Kepenyusahaan. Beliau menulis satu nak kata kritikan macam komen atau pendapat tentang teater Sarah tahun lepas. Tajuknya tentang teater Sarah, satu penelitian tentang konflik agama dan falsafah ketuhanan. Yang tu sekejap lagi kita akan bincang, kita akan tanya. Sebab bunyi tu macam berat, tapi nanti akan dipermudahkan insyaAllah. Okay, terima kasih Dr. Seterusnya kita perkenalkan iaitu Cik Harimi Mak Noh. Cik Harimi Mak Noh ini pun orang lama teater. Orang lama dan juga pensyarah Pusat Pengajian Seni, pensyarah teater Pusat Pengajian Seni, merupakan pengarah kepada teater Sarah ni. Jadi kalau yang tadi kita panel mungkin akan cakap tentang teori, tentang pengalaman dan sebagainya. Cik Harimi dia lebih kepada apa yang terjadi tentang Sarah tu sendiri. Maknanya dia punya proses, dia punya pengalaman waktu produksi tu. Ini dia lain sikit. Kita akan dengar apa pendapat Cik Harimi. Okey, terima kasih Cik Harimi. Okey, terima kasih sama-sama. Dan yang terakhir ialah Dr. Azrul Azizi. Assalamualaikum. Salam ya Encik Yusuf. Dr. Azrul ni lah yang paling muda sekali lah kat ini lah. Ya. Dia pensyarah teater Pusat Pengajian Seni juga. Kalau Cik Harimi tadi dia mengarah, Dr. Azrul dia berlakon. Dia sebenarnya nak pegang lebih daripada 2 watak, tapi mungkin pengarah tak bagi kot, dia pegang 2 watak saja, iaitu Syed Zabidi dengan Silbi. Lepas tu pengarah dan pelakon sebelum ni banyak terlibat dengan produksi teater, contohnya macam Siapa Bunuh Osama, Hanya Lala, Bukan Anjing.
Ini semua nama-nama yang insya-Allah dalam 5 hingga 10 tahun lagi orang akan kenal. Merupakan antara generasi baru teater. Okey, terima kasih Dr. Azrul. Ya, sama-sama. Okey, jadi Cik Wahab ya. Ya. Okey, Silakan. Sarah sebab kalau macam sebagai orang kata individu yang macam kami, macam saya ni, saya kenal Pahlawan Negara Datuk Duli Hassan tu ikut nama. Kalau muka tu pun saya kenal dia sebab kena tengok gambar je lah. Dan ramai pun mungkin orang teater ataupun yang tak berkesempatan nak bertemu muka. Tapi Cik Wahab ni orang yang memang boleh duduk tepi bersembang dengan cikgu. Orang panggil mesra je Cikgu Nordin kan. Jadi orang yang boleh duduk kat tepi. Jadi Sarah ni macam mana boleh jadi dapat teater Sarah? Dia, apa yang pemikiran cikgu atau macam jadi Cik Wahab boleh kongsilah dengan kita dalam masa 5 ke 10 minit macam tu. Silakan. Okey, terima kasih saudara YB, Cik Yusof Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang mengikuti program kita pada malam ini. Ya, saya rasa kalau berkenalan dengan Sarah, dengan Cikgu Nordin, ya, mungkin Cik Zakaria lebih awal mengenali Cikgu Nordin, ya. Dan kebetulan saya banyak terlibat semasa di Dewan Bahasa, saya banyak terlibat dengan beberapa produksi sebelum Sarah, iaitu antaranya kita menerbitkan teater Demi Zaitun, ya. Demi Zaitun. Jadi saya terlibat secara langsung, di mana Cikgu Nordin mengarah dalam Demi Zaitun. Ya, kemudian pada tahun 2003 Dewan Bahasa punya sebuah kompleks pementasan yang kecil, ini kita panggil Store Theatre, ya, Store Theatre. Jadi ada banyak karyawan yang terlibat dan kebetulan saya bertanya dengan Cikgu Nordin kalau dia ada teater kecil untuk dipentaskan dan dia mencadangkan Sarah dan Sarah itu diberikan kepada saudara Zefri Hussein. Zefri Hussein sekarang saya adalah pengarah JKKN di Kelantan. Jadi ini poster awal Sarah. Poster yang pertama pementasan Sarah, ya, saya masih simpan lagi Sarahnya. Jadi Sarah ni setelah lama Sarah ni dipentaskan, kemudian saya terlibat semasa pementasan Intan yang Tercanai, ya. Intan yang Tercanai pada 2009. Ya, itu 10 tahun 10 tahun yang lalu. Lebih kurang, ya, 10 tahun yang lalu. Jadi Intan yang Tercanai dipentaskan sempena Cikgu Nordin 80 tahun. Ya, dan kemudian sama juga dengan Manis Tangginya diarahkan oleh saudara Zefri Hussein sekali lagi sempena 80 tahun Cikgu Nordin. Jadi Sarah ini satu yang agak rapat dengan diri Cikgu Nordin sebab beliau memang mengenali Sarah, wanita Yahudi ini. Dan setiap kali saya berkunjung ke rumah Cikgu, ya, semasa saya mementaskan Intan yang Tercanai, saya kena banyak belajar lah. Saya tak berapa rapat dengan Cikgu Nordin sebelum itu, tapi untuk mementaskan Intan, saya kena tahu. Dan selepas itu beberapa program yang menyebabkan saya berjumpa dengan Cikgu Nordin, ya, lebih sebagai sahabat lah, ya. Jadi Sarah ini adalah wanita Yahudi di Pulau Pinang. Kita tahu pada abad ke-18, di Pulau Pinang itu banyak sekali komuniti Yahudi. Encik Yusof mesti lebih tahu, di Pulau Pinang itu memang ada sinagognya dan ada kuburnya di Pulau Pinang. Ini satu sejarah yang sangat menarik, ya. Dan selalunya dalam karya-karya Cikgu Nordin, watak-watak itu ada watak yang hampir dengan dia atau terlibat secara langsung dengan dia. Memang ada hubungan dengan Cikgu Nordin. Sama dengan Intan yang Tercanai itu, Ungku Anis sendiri adalah wanita yang pernah dikenali oleh Cikgu, ya, cuma difiksionkan, ya, sama dengan Sarah, ya. Namanya berbeza. Kalau nama Sarah juga nama Yahudi, ya. Kita tahu Sarah dan Hawa, Sarah itu Nabi isteri Nabi Ibrahim itu kan, Sarah, ya. Kemudian seterusnya. Kita tahu sejarah itu. Jadi Cikgu mengambil nama Sarah itu, satu nama yang
cantik ya, dan kita tahu nama-nama pelakon wanita cikgu memang cantik-cantik, memang indah-indah belaka, dan ada maksudnya bila cikgu memberikan nama itu. Jadi Sarah itu setiap kali saya berkunjung ke rumah cikgu dan cikgu akan menceritakan hubungan cinta antara bapa saudara Cikgu Nordin dengan wanita Yahudi ini, sehingga wanita Yahudi ini meninggalkan komunitinya. Sebab kita tahu komuniti Yahudi ini berpindah daripada selepas Perang Dunia Kedua, ya, selepas Perang Dunia Kedua, dan orang-orang Yahudi ini dinasihatkan oleh British meninggalkan tanah Melayu untuk pergi migrate ke Australia. Dan cikgu masih ada kontak dengan orang-orang Yahudi di Australia. Sebenarnya ada orang yang pernah terlibat di sana kan. Cikgu ada dia bercerita dia ada hubungan, masih mengenali lagi. Jadi mereka ni berpindah. Cuma seorang wanita Yahudi ni tidak berpindah kerana berkahwin dengan bapa saudara kepada Cikgu Nordin. Itu yang selalu diceritakan oleh Cikgu Nordin, ya. Dan saya memang bila membaca balik Sarah, kita tahu Sarah itu ada hubungan wanita yang bernama Sarah dengan Aunty Mariam. So, itu selalu yang Cikgu Nordin selalu ceritakan kepada setiap kali dia bercerita, dan sangat bersemangat bila dia bercerita tentang wanita Yahudi itu tersebut. Itu satu kita tahu cikgu banyak menyaksikan, terlibat dengan semasa zaman Perang Dunia Kedua. Itu yang memperlihatkan hubungan Cikgu Nordin. Jadi watak Sarah itu adalah watak yang pernah hidup dalam pernah berada dalam kehidupan cikgu, dan cikgu menyaksikan sendiri dan kemudian dipindahkan ke dalam bentuk teater. Ya, dan saya kami melihat masa proses pementasan di Store Theatre, Zefri Hussein mementaskan di Store Theatre, dan cikgu memang hadir. Hampir beberapa malam dia memang hadir. Pada ketika itu cikgu masih sihat, masih kuat lagi. Sekarang ni cikgu agak banyak tinggal di rumah lah. Dia agak uzur sedikit, ya. Masih sihat tapi dia agak uzur. Itu menyebabkan dia tidak berjumpa ramai dengan tidak keluar, ya. Sungguh pun dia memang gembira bila Sarah dipentaskan di Pulau Pinang. Dia memang gembira, ya, cuma dia tidak dapat hadir. Itu yang dimaklumkan. Ya, jadi itu sejarah hubungan Yahudi ni dengan kehidupan cikgu. Kita tahu kalau kita lihat dalam Manis Tangginya, elemen tersebut masih ada. Ya, elemen Yahudi, perayaan hari Sabtu itu semua, ya, itu semua ada hubungan, masih ada hubungan. Saya syak ada hubungan tersebut. Sebab cikgu seorang yang banyak membaca kitab-kitab keagamaan sebenarnya, ya, saya, dan dia pernah menghadiahkan sebuah buku kepada saya ini. Saya tunjukkan sebuah buku yang cikgu berikan kepada saya, ya. Ini yang saya selalu rujuk jugalah. Saya syak kerana itu cikgu, kalau kita lihat falsafah keagamaan yang disampaikan oleh cikgu itu memang suatu yang tinggi, luar biasa, ya. Kalau kita lihat, ya, petikan-petikan yang digunakan oleh cikgu dalam karya-karya beliau, ya. Jadi apabila Sarah, ya, apabila 90 tahun lepas, ya, 2019 kan dipentaskan, cikgu 90 tahun, ya, dan kebetulan saya adalah pengarah di BP Pulau Pinang pada ketika itu. Saya kata saya mesti buat sesuatu untuk Cikgu Nordin, dan lebih tepat mesti dibuat di Pulau Pinang, ya, sebab kita ada program untuk nak membuat satu galeri Nordin Hassan di Perpustakaan Awam Pulau Pinang sebenarnya, dan dah dapat approval pun, ya, dengan ahli lembaga Perpustakaan Pulau Pinang untuk mewujudkan galeri Nordin Hassan, ya, sebab Pulau Pinang mesti berbangga dia ada seorang tokoh drama yang hebat, Nordin Hassan, dan dia mesti punya sebuah galeri di Pulau Pinang itu sendiri, di Georgetown. Ya, jadi sudah pun dapat approval, cuma belum dapat kerana PKP itu kita agak tertangguh sedikit. Jadi tahun lepas sebenarnya 2019 kita ada dua tokoh drama. Satu yang mencapai, kalau dia masih hidup, 100 tahun, iaitu Sarul Hussein, ya, dan Nordin Hassan, ya, 90 tahun. Ya, jadi Sarul Hussein 100 tahun sebab dia lahir 2019. Ya, dan Nordin Hassan pada 2029. Jadi itu yang menyebabkan kita rasa ini ada satu penghormatan, dan lebih tepat kalau sebab selalu cikgu menceritakan tentang
hubungan wanita Yahudi itu semua sebagai latar backdrop drama tersebut, ya. Kalau kita menyaksikan banyak sekali berkisah tentang Yahudi, itu satu yang saya ingat luar biasa kerana dalam banyak sastrawan Melayu, ya, malah dramatis juga, saya melihat hanya cikgu yang mengangkat melihat dari sudut istimewa tentang wanita Yahudi ini di tanah Melayu, ya. Sebab belum ada karya lain yang saya pasti bercakap tentang wanita Yahudi di Pulau Pinang. Itu satu sejarah yang perlu dilihat semula, ya. Saya rasa nanti Saudara Zakaria yang melihat balik teks tersebut akan dapat menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan-hubungan tersebut, ya. Tapi saya melihat, ya, di situ, ya, sebab memang seperti kata Yusof tadi, dia berbeza. Karya tersebut agak berbeza dengan karya yang lain. Kalau kita lihat dalam, saya terlibat dalam Intan Yang Tercanai, dia lain lagi. Wanita ditunjukkan bersifat global, ya. Ini tidak, ya. Itu wanita ini kekal di Pulau Pinang sehingga akhir hayatnya, ya, kekal di Pulau Pinang. Betul, Cik Wahab. Sebab saya ingat bila Cik Wahab kali pertama saya jumpa Cik Wahab bercakap tentang teater Sarah ni kan. Sebab pengalaman saya mungkinlah cetek berbanding dengan rakan-rakan yang lain dan yang lain. Sebab bila kita orang yang bercakap tentang Yahudi di Malaysia ni biasanya dia akan bercakap tentang sesuatu yang negatif. Dia akan melibatkan dengan Zionis dan sebagainya. Tapi bila Cik Wahab cerita tentang macam mana Cikgu Nordin memetik perkara-perkara yang positif tentang Yahudi, itu yang menyebabkan saya terus balik cari dengan Cik Harimi, kita ini kita kena buat ni. Selain daripada cikgu punya ni. Okey. Terima kasih Cik Wahab. Saya akan kena ikut nak panjang satu lagi dah kan. Jadi saya terus kepada Cik Zakaria. Cik. Ya, dengar suara saya? Dengar. Okey, baik. Terima kasih. Okay. Jadi Cik Zain, ya. Kalau kita tengoklah teater Cikgu Nordin, teater Cikgu Nordin, teater Cikgu Nordin ni, Sarah ni memang berbeza. Macam saya kenal teks Cikgu Nordin ni macam Bukan Lelang Tiup Angin, Pintu, Tirih Bertepuk Pinang Menari. Kemudian yang baru-baru sikit tu mungkin saya tak sempat nak nonton. Kalau macam Manas Tanginya tadi yang Cik Wahab sebut kan. Ada sikit-sikit. Tapi ada dari segi bacaan saya nampak dia memang agak jauh berbeza dari segi dia punya cerita dan sebagainya. Jadi apa kaitan ke ataupun adakah ada perbezaan ke? Macam mana pemikiran cikgu kalau Cik Zaid punya pendapat lah dari segi tasawuf dan yang lain. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Yusof. Ya, seperti Cik Wahab dah sentuh sedikit tadi bahawa untuk kita memahami naskah-naskah Cikgu Nordin ni, kita juga sebaik-baiknya memahami ataupun mengetahui sedikit sebanyak tentang kehidupan Cikgu Nordin sendiri. Ya. Kalau dapat kita baca memoir ataupun biografi beliau sebelum ini, seperti saya dari Ujung Kota misalnya, kita akan lebih mudah memahami naskah-naskah yang beliau tulis ataupun teater yang telah pernah dipentaskan. Ya. Baik, seperti yang Saudara Yusof sebut tadi bahawa naskah Sarah ini agak berbeza dengan naskah-naskah Cikgu Nordin sebelum ini. Dan Saudara Wahab juga sudah sentuh tadi bahawa Sarah berdasarkan watak yang benar-benar wujud dalam kehidupan Cikgu Nordin. Ya. Dan ini saya akui bahawa dari segi ini memang Sarah sangat berbeza kerana dia berdasarkan cerita ini, naskah ini berdasarkan watak yang wujud, watak yang pernah wujud dalam kehidupan Cikgu Nordin ataupun dalam dunia Cikgu Nordin sendiri. Ya. Kalau kita kaji naskah-naskah Cikgu Nordin sebelum ini, terutama dalam karya-karyanya yang sudah dianggap sebagai memulakan konsep ataupun pegangan teater fitrahnya itu. Kalau kita boleh rujuk balik, 1400 merupakan dramanya yang memulakan konsep teater fitrah
yang diperjuangkan oleh Cikgu Nordin dan semua naskah beliau selepas itu cuba menerapkan ataupun memperkukuhkan lagi konsep teater fitrah itu seperti Cindai, Sirih Bertepuk Pinang Menari, Demi Zaitun dan yang lain jugalah ya, Selendang Bumi dan sebagainya. Walaupun konsep teater fitrah itu sudah pun hanya bermula pada lebih kurang tahun 1980 ya. Tetapi sebenarnya dari Bukan Lalang Ditiup Angin lagi, dari bukan Tiang Seri 35, Pintu ya. Nordin sudah pun menyentuh ataupun menyuntik elemen teater fitrah itu dalam karya-karya beliau. Ya, ini tak dapat kita nafikan. Ya, dalam Pintu jelas ya, dalam Jangan Bunuh Rama-Rama sangat jelas ya. Begitu juga dalam Bukan Lalang dalam Tiang Seri 35. Dan seperti yang saya katakan tadi ataupun Cik Wahab juga sudah memulakan tadi bahawa teater fitrah agak berbeza, teater sarah agak berbeza dengan teater-teater beliau yang lain. Kerana yang pertamanya sarah sebagai watak utama ya dalam teater sarah ini tidak melalui satu proses seperti mana watak-watak utama yang kita dapat lihat dalam drama-dramanya sebelum ini yang cuba mengukuhkan konsep teater fitrahnya itu. Ya, kalau kita lihat dalam dramanya seperti 1400, dalam Sirih Bertepuk Pinang Menari, dalam Jangan Bunuh Rama-Rama ya, dan lain-lain juga, watak utamanya sudah melalui satu pengalaman ya dari satu tahap yang rendah naik kepada satu tahap yang tinggi, kemudian dia jatuh dari ketinggiannya itu, dari tahapnya yang sangat selesa ya, yang dihormati oleh orang ramai, dia jatuh ke bawah ya. Dan selepas itu baru timbul kesedaran, dan dari sinilah ya konsep teater fitrah itu diterapkan oleh Cikgu Nordin ya. Okey, saya beri contoh dari Jangan Bunuh Rama-Rama ya, watak badut ya. Dikatakan watak badut itu menjadi raja ya, menjadi raja, dan bila dia menjadi raja dia lupa diri ya, dan oleh kerana terlalu taksub dengan ataupun terlalu patuh terikut dengan kehendak permaisurinya sendiri, maka dia melakukan segala-galanya ya, sehingga dia jatuh. Dan dalam cerita itu ni dia memang jatuh ke dalam sebuah telaga yang panas mendidih airnya, sehinggalah dia terdengar dia diselamatkan oleh rama-rama yang sangat kecil, rama-rama yang diburunya ya. Dan setelah dia diselamatkan itu, dia turun dari takhta, dia meninggalkan takhta ya, dan dia menjadi badut untuk menghiburkan orang ramai. Jadi ini dia kembali kepada fitrahnya, itu manusia ini ada tanggungjawabnya terhadap masyarakatnya ya, untuk menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang dan menghindarkan manusia dari perkara yang mungkar ya. Jadi itu fitrah manusia. Jadi begitu juga dengan drama-drama yang lain ya, misalnya dalam drama Cindai ya, watak Pak Ku ada juga dalam sarah ya. Pak Ku ini dalam Cindai satu watak yang sangat disebut watak yang berkaliber, seorang yang sangat tinggi kedudukannya dalam istana ya. Dan apabila Cindai mati bersama kekasihnya, Pak Ku yang dikatakan tahu rahsianya dan tahu apa yang berlaku sebenarnya, keluar dari istana dan malah menghambakan dirinya menjaga makam ataupun kubur Cindai di tepi sebuah sungai yang kotor ya. Dia sanggup melupakan dunia dan dia menjaga makam Cindai itu ataupun kubur Cindai itu, dan juga memberikan sesuatu kebaikan kepada masyarakat di sekeliling. Jadi dia seolah-olah mau menebus kesalahan ataupun dosa yang pernah dilakukannya itu. Dan watak seperti ini banyak dapat kita lihat dalam drama-drama yang lain juga. Dalam 1400 misalnya, watak Dolah ya, Dolah Capik, dari seorang yang susah, dari seorang yang cacat menjadi kaya raya ya, sehingga lupa diri dan akhirnya dia jatuh dan baru dia kembali kepada fitrahnya, kepada tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan ini berkait dengan
dialog yang awal-awal lagi dalam drama Sarah itu misalnya, bahawa kita sudah mengakui kewujudan Tuhan itu daripada peringkat roh lagi. Sebelum kita wujud, kita hanya pada tahap roh, kita sudah mengakui kewujudan Tuhan. Dan inilah antara asas teater fitrah oleh Cikgu Nordin Hassan ini. Jadi banyak yang perlu kita kaji untuk memahami sesebuah naskah Nordin Hassan ini. Terutama kita kaitkan dengan drama-drama yang lepas. Misalnya Watak Rahimah juga ditemui dalam 3-4 buah drama Nordin Hassan sendiri. Ya? Dan kalau kita nak cuba beri tafsiran Rahimah, barangkali dari Ar-Rahman Ar-Rahim, ya? Yang maha mengasihi, yang menyayangi. Ya? Dan ini juga satu daripada asas-asas dalam pemikiran teater fitrah Nordin Hassan itu. Jadi dan apa yang menarik apabila saya meneliti teater Sarah ini ialah saya terkait dengan sebuah novel yang pernah ditulis oleh seorang berasal dari Pulau Pinang juga. Saya lupa namanya. Nama novel itu, tajuk novel itu adalah Aci Patmabi. Ya. Kalau anda baca novel Aci Patmabi, ada juga satu watak wanita Yahudi yang menjadi rakan karib kepada Aci Patmabi. Ya. Wanita Yahudi ini ketika masih kanak-kanak lagi mengajar bahasa Inggeris kepada Aci Patmabi. Ya. Dan di sini kita dapat melihat bahawa seperti kata Nordin dalam drama Sarah itu sendiri, bahawa manusia ini dari Quran sendiri, ya, bahawa manusia dicipta berbagai-bagai bangsa supaya kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Ya. Jadi kita tahu bahawa Yahudi itu juga merupakan umat terpilih yang diciptakan oleh Tuhan. Asalnya umat yang terpilih. Ya. Jadi kita tak wajar menghindari 100% umat yang pernah menjadi pilihan ini. Ya. Tapi bagaimana individu itu, watak itu membawa dirinya, ya, sikap watak itu, pendirian watak itu, kepercayaan watak itu perlu kita hormati. Ya. Dan dalam konteks ini, Cikgu Nordin memang menghormati semua bangsa, penganut semua agama. Ya, kalau kita baca biografinya, kita pernah tahu bahawa Nordin pernah pergi ke kuil misalnya untuk melihat bagaimana penganut agama Hindu beribadat. Nordin Hassan pernah pergi masuk ke gereja di seorang rakannya bernama Mary, ya, untuk melihat, mendengar khutbah, ya, di dalam gereja. Jadi ini tak ada masalah bagi Cikgu Nordin untuk mengenali bangsa-bangsa lain, memahami agama-agama lain supaya beliau dapat mendalami lagi agama sendiri, agama Islam itu setelah melihat perbandingan perbezaan-perbezaan itu. Ya. Dan ini saya rasa untuk permulaan barangkali boleh terusi sampai sini, Cik Yusuf. Ya. Cik Z punya timing betul-betul lah. Betul-betul cukup. Terima kasih Cik Z. Tapi betul lah, macam sebabnya antara perkara pertama yang disebut oleh Cik Harimi, pengarah pada saya, waktu tu bila diminta saya pegang watak Pakku, ialah elemen intertext yang ada dalam karya Cikgu Nordin. Cik Harimi ceritakan tentang Pakku dalam 1400, kemudian Rahimah dan sebagainya. Tapi itulah macam balik pada Sarah tu, saya setuju apa yang Cik cakap sebab dalam Al-Quran pun memang banyak kali sebut tentang ya Bani Israel. Orang mungkin lupa, kita ni pun kita mungkin lupa Bani Israel itu sendiri adalah satu manusia yang kita tak boleh macam nak terus nak lupakan pandangan sebagainya. Tak mungkin itu pandangan cikgu lah. Panjang cerita ini program lain pula lah kita bincang. Okey, so terima kasih Cik Zack. Kita langkah terus pula kepada bunga kita pada hari ini, Dr. Wan Asmah. Baik, Doktor. Kalau kita tengok kalau kita tengok kan, hari itu, bukan hari itulah, maknanya pada tahun lepas bila Doktor menonton teater Sarah, Doktor dah menulis sesuatu tentang konflik berkaitan dengan sekejap saya catat, nanti saya lupa, saya takut salah sebut.
Yang ni kena sebut betul. Tentang teater Sarah, satu penelitian terhadap konflik agama dan falsafah ketuhanan. Jadi cuba cerita sikit. Yang ni dia jadi masuk kepada yang bersifat akademik. Cuba cerita sikit itu. Silakan. Baik, terima kasih Cik Yusof Bakar. Saya terpanggil untuk, saya kongsi sedikit lah ya, saya terpanggil untuk menonton teater tersebut kerana salah satu teater Datuk Nordin Hassan yang saya tak dapat naskahnya. So saya baca banyak banyak karya yang lain, misalnya macam Intan yang Tercanai, Anak Tanjung dan beberapa yang lain seperti Selendang Umi. Tetapi teater Sarah ni adalah satu naskah yang saya tak jumpa dalam bentuk skrip. Mungkin dalam kita punya perpustakaan pun mungkin saya tak jumpa carilah. Jadi sebab tu saya terpanggil untuk melihat. So sebab yang lain-lain tidak ada nama watak yang dijadikan tajuk, tetapi teater ini menggunakan watak atau menggunakan nama wanita pada tajuk naskah tersebut. So ada sesuatu mungkin yang cuba disampaikan. Tambah pula dengan diwar-warkan bahawa percintaan antara Islam dan Yahudi, konflik dan sebagainya. Itu teknik macam mana nak tarik penonton pergilah. Jadi waktu saya pergi melihat tu secara ringkas, ini apa yang saya rasakan. Pada permulaan saya menonton itu, sebenarnya betul lah kata orang-orang yang saya lihat, sebab selama ni saya mengkaji naskah sahaja. Jadi saya tidak melihat langsung karya Cikgu Nordin ni di atas pentas. Dan teater Sarah adalah teater pertama Cikgu Nordin yang saya lihat atas pentas. Jadi apa yang saya tengok pada permulaannya sampai ke akhirnya itu, sebenarnya cerita ni dari awal, di awalnya itu sudah diberitahu bahawa ini adalah kisah tentang percintaan Syed Amir dan Sarah. Kemudian kita diberi juga pengenalan bahawa sekumpulan kecil orang Yahudi menetap di Pulau Pinang dan selepas Perang Dunia Kedua, sebahagian daripadanya telah berpindah ke Australia menaiki kapal Inggeris. Ini ada diberikan dalam teater tersebut. Kemudian katanya sepanjang orang Yahudi ini ada di Pulau Pinang, mereka meneruskan dan menyara kehidupan mereka seperti biasa, seperti orang lain, menjalani kehidupan seperti masyarakat lain di Pulau Pinang, termasuklah Sarah ini yang akhirnya yang sebenarnya bekerja sebagai pengilap kasut dari satu rumah ke satu rumah. Dan akhirnya daripada pekerjaan tersebut membuatkan seorang daripada tuan rumah tersebut, iaitu Syed Amir, jatuh hati kepada Sarah dan cinta itu bersambut. Tuan rumahnya adalah Sharifah Noor, kakak kepada Syed Amir ini, seolah-olah digambarkan ya dalam teater itu, digambarkan seperti menerima. Kerana apa? Sebab Sarah ini mempunyai budi pekerti yang baik. Okey. Konflik berlaku kerana perbezaan agama dan Sarah dipaksa berkahwin dengan lelaki seiman dengannya. Pastilah bila berlaku percintaan berbeza agama, pasti nanti agama yang satu lagi atau agama Islamnya pasti akan cuba memisahkan. Misalnya itu biasa. Ini bukan disebabkan ini karya Cikgu Nordin, karya orang lain tak buat begitu. Tak, sebenarnya normal. Apa yang berlaku adalah hal yang biasa berlaku, dan demi menyelamatkan hubungan mereka, Syed Amir mengambil keputusan untuk kahwin lari dan berjanji pada Sharifah Noor, iaitu kakak dia, bahawa mereka akan kembali bila semuanya selesai. So sebenarnya cerita yang kita tengok dari malam itu adalah itu sebenarnya inti cerita dia. Tetapi cerita itu taklah disampaikan dengan plot cerita yang sangat baik. Maksudnya plot cerita yang A, B, C, D, apa. Dia diganggu. Ini yang menyebabkan sebenarnya, barulah saya faham bila saya tengok live teater begitu, karya Cikgu Nordin,
barulah saya faham kenapa sering kali orang mengkaji teater dan mengaitkan karya Cikgu Nordin dengan absurd, konsep absurd dan sebagainya, walaupun sebenarnya secara peribadi Cikgu Nordin itu sendiri menafikan, dia bukan konsep absurd dan sebagainya. Tetapi kita faham ya, sebenarnya ini adalah bermula daripada konsep tersebut. So ini yang diganggu. Ini yang mengganggu jalan cerita. Jalan cerita tu mudah sebenarnya, tapi dia ganggu jalan cerita. Dia datang dengan pecahan-pecahan plot-plot atau babak-babak cerita daripada karya Cikgu Nordin yang lain. Jadi kadang-kadang ketika kita menonton karya Cikgu Nordin, terutama dalam Sarah ini ya, kita nak cuba faham apa yang cuba disampaikan, apa konflik percintaannya. Tapi yang kita dapat adalah tiba-tiba muncul pula cerita yang di sini ya, kisah Rahimah dan Pak Ku. Kemudian ada pula Dolah, kekasih Rahimah telah menghilang, Rahimah menantikan kekasihnya. Kemudian Pak Ku adalah lelaki tua, bongkok, buta, menziarahi kubur. Ini yang tadi Encik Z beritahu bahawa adanya cerita-cerita lain di dalam cerita Cikgu Nordin. Ini yang sebenarnya membuatkan karya Cikgu Nordin ni sukar untuk kita faham dengan mudah. Tapi di satu sisi sebenarnya kesukaran itulah yang membuatkan kita cuba menggali, kita cuba mengaitkan. Tengah kita menonton, kadang-kadang bila kita tengok filem ya, kita tengok filem, kita akan terima apa saja yang visual tu tampilkan. Tapi dalam karya Cikgu Nordin ni, misalnya kisah cinta yang sebenarnya biasa, ada konflik, perbezaan agama pasti ada konflik, tapi ditampilkan dengan hal-hal yang membuatkan khalayak tu nanti distracted, terganggu. Ini cerita apa pula? Cerita pasal bunyi burung dekat pokok-pokok, kemudian bagaimana cerita itu disampaikan secara disampaikan secara bercerita oleh orang lain, dan kemudian cerita ni ditampilkan kemudian macam tu. Dan yang lebih menarik lagi, tiba-tiba ada pula plot yang ada roh yang berjalan-jalan. Dan ini yang saya kata dia ada kaitan ya. Drama ini dimulakan dengan menampilkan babak roh-roh dalam persalinan berwarna putih yang masih belum menemui jasad mereka. Berjalan-jalan perlahan sambil mempersoalkan Tuhan. Sebab saya rasa nanti Cik Alimi akan mungkin akan jelaskan yang ini sebab saya tak tengok teks dia. Mempersoalkan Tuhan, mempersoalkan tanggungjawab diri, identiti mereka tu belum jelas sebab itu dengan ada kabus dan sebagainya, keakuan yang kosong, dan akhirnya pada scene tersebut mereka mengaku bahawa Tuhan itu adalah benar. Dan ini akan nantinya timbul lagi di akhir cerita tersebut. Jadi orang akan terfikir, apa kaitan cinta Said Amir dengan Sarah dengan roh-roh ni tadi? Jadi ini yang kata ada terselit falsafah ketuhanan, fitrah diri seorang manusia, konflik agama dalam teater Sarah, dan yang paling terkesan adalah ketika cerita itu ditampilkan demikian rupa, tiba-tiba ada pula mimpi, dan mimpi tersebut, dreamscape ini tadi akan membuatkan lagi khalayak terganggu. Ya, walaupun dia ada lucu di situ, kehadiran mereka menampilkan satu suasana ketawa di dalam kalangan khalayak. Kemudian kita akan fikir, ini siapa ya? Ini jin ke, penghasut ke, atau karakter yang sebenar dan sebagainya. So, ini yang katanya nanti kita akan balik kepada, ini yang cuba Cikgu Nordin sampaikan. So, ada falsafah ketuhanan di situ, sama ada dia agama Yahudi dan ini agama Islam. Dalam cerita tu tak bagi tahu ya Sarah nanti masuk Islam ke tidak, tapi kita fahamlah apa yang akan berlaku. Tetapi di situ macam ada satu untuk diberitahu kepada khalayak atau niat Cikgu Nordin memberikan naskah Sarah ini adalah semua yang telah ada dalam kehidupan manusia itu sudah pun diatur. Mau awak Yahudi atau agama lain, kalau ini yang telah ditentukan, awak akan dapat begini dan begini dan begini.
Sebab itu berulang kali sindrom mencari-cari diri, keakuan yang kosong dan sebagainya tampil. Begitu. Boleh Cik Yusof setakat ini? Boleh kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebab saya yang paling saya ingat dan yang terkesan ialah yang perkataan ganggu tu, terganggu. Kejap lagi kita akan ganggu lagi ya. Sebenarnya saya tengok semua wajah-wajah panel-panel lain, kami rasa gembira. Bukan gembira sebab ada seorang bunga kat sini. Tapi maknanya itu gembira jugalah. Maknanya kami gembira sebab kita dapat dengar pendapat daripada orang yang memang bukan teater per se. Cik Z memang kita tahu tokoh teater. Cik Wahab memang teater. Saya banyak dengan teater. Dr. Azrul dengan Cik Aribi memang pensyarah teater. Jadi ini yang kita nak dengar. Pendapat yang berbeza, bukan kata berbeza, pendapat daripada orang yang berbeza ya, bukan pada pada dasar teater. Okey. Saya nak ganggu sebab tadi dah doktor sebut tentang ganggu ni. Sambil-sambil yang saya tengok dekat sini ada lebih kurang 10 orang yang menonton, mungkin termasuk saya sekali. Kalau kata ada yang nak tanya soalan yang nonton dekat Facebook ni, boleh tanya soalan. Tanyalah, type lah dekat komen tu, insya-Allah saya akan baca dan kita akan tanyakan kepada para panel. Saya nak ucapkan, kena cek kejap ya. Cik Dahari cakap steady. Kemudian Cik Syarul, ni abang kita rasa bangga kerana dapat terlibat dalam produksi teater ni walaupun tidak secara keseluruhan. Saya tak tahulah apa maksud dia tak secara keseluruhan tu. Saya ingat kalau tak ada dia tu pun tak jadi juga teater ni. Terima kasih Cik Syarul, walaupun saya tengah tunggu dia menyaksikan Kandar Ali tu tak ada lagi. Karunisa Kamar daripada UUM, terima kasih sebab menyokong, menyebut nama Syafiq Ziazan ni pun orang muda teater. Power, dia cakap ini ditujukan pada Cik Wahab, steady bos Wahab, mungkin kenal kot. Kemudian Cik Hamzah, insyaAllah ada lagi. Cik Hamzah Tahir, Max, Ringo, terima kasih. Cik Syafi'i, Cik MB, alhamdulillah, terima kasih sudah ikut bicara sini. Cik Syafi'i sekarang masih ada dalam wad. Jadi bersama kita. Ini yang orang kata untungnya bila kita buat kelebihan program yang macam ni, yang walaupun dalam wad macam Cik Syafi'i pun boleh bersama-sama ikut join kita. Okey. Okey, itu yang ada dekat ini. Cik John Risham daripada Singapura, terima kasih. Ini pun orang penari juga dengan teater. Okey, sekarang saya nak terus kepada kalau yang ada dalam ni Cik Syarul Musa, terima kasih. Okey, sekarang ni kita pergi pada Cik Arimi. Ini bos, saya punya bos lah. Dialah yang menyuruh saya menguruskan badan, kemudian bergerak lebih daripada biasa. Walaupun saya tercungap-cungap, tak tahulah macam mana keadaannya. Tapi lepas tu saya timbang memang saya kurang. Waktu tu dah sekarang tak pasti dah macam mana. Jadi Cik Arimi, ceritalah pengalaman macam mana prosesnya bila dapat naskah ni, bila diminta untuk menerima amanah ni, apa ceritanya, apa yang nak dikongsi dengan kita semua kat sini. Silakan. Okey, boleh dengar? Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Yusof Bakar dan rakan-rakan panel dan juga kepada sahabat-sahabat rakan Facebook yang sama-sama bergabung dalam santai seni ni, santai buat dan teater sarah. Jadi saya nak cerita semua ni, orang lain pun dah cerita dah. Jadi saya cerita pendek sajalah kan, tak panjang-panjang lah. Jadi Cik Yusof dah tanya tadi tentang apa pengalaman. Sebelum itu saya nak tunjuklah sikit. Jadi Cik Wahab tunjukkan sarah lama, saya tunjukkan sarah baru. Poster ni sarah baru yang dah hampir setahun 16, 17, 18 Oktober 2019. Jadi kita tengok macam mana dia PKP lama, kita keluarkan balik dia. Okey, dan juga begitu dalam sarah ini, apabila saya mendapat tugas dan beban, dia kadang-kadang yang menariknya ialah kerana ada pengarah mencari drama sendiri tetapi saya diarahkan untuk mengarah. Itu ada 2 drama atau 3 drama diarahkan untuk mengarah. Walaupun drama ini bukan saya, aliran saya lah. Saya banyak pada betul-betul realis, tapi ini satu cabaran bagi saya. Walaupun bagaimanapun saya pernah mengarahkan beberapa drama Cikgu Nordin dan juga pernah terlibat
dalam drama Cikgu Nordin. Antaranya Pintu, Jangan Bunuh Rama-Rama dan juga Anak Tanjung. Sebelum saya berlalut lebih lanjut lagi kerana nak menjawab soalan Dr. Asmah tu, Wan Asmah tu ada juga. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang membantu sama untuk memvisualkan sarah ni, iaitu saudara rakan sinografer saudara Roslan Chin, yang melakukan video mapping Dr. Ashid Desa, dan yang sebagai komposer muzik adik guru Cik Mat Yusof, dan juga saudara Rizal sebagai koreografer. Okay, baik. Dalam sarah ni saya ada beberapa catatan yang saya nak kita kongsi bersama. Yang pertama ialah aku nak angkat ke pentas drama ni macam mana? Satu. Itu dia yang ini persoalan yang paling awal bagi saya, nak angkat bagaimana. Kerana tadi Dr. Wan Asmah dah mengatakan bahawa dia bukan bentuk cerita yang linear, dia bentuk cerita yang non-linear dan juga melompat-lompat dari sini ke sana dan sebagainya. Jadi yang ini saya nak berkongsi samalah dengan rakan-rakan yang mana juga pengarah. Setiap pengarah itu mempunyai beberapa pendekatan yang tersendiri lah, nak mengarahkan, bagaimana nak mengangkat teks itu, nak memvisualkan teks itu ke pentas, menyesuaikan elemen dalam teks itu dengan elemen-elemen teater supaya selaras apa makna dalam teks itu dapat divisualkan. Okey, jadinya pertama sekali saya baca skrip sarah oleh Cikgu Nordin ni, kesan saya tak faham. Saya tanya Cik Wahab kata simple aja baca, tak lama, pendek aja kan. Okey, tak apa, satu cabaran juga. Dan saya cuba tanya Cik Zaifri juga pun, dia kata buat aja. Semua cabaran, tak ada satu benda yang yang memberikan satu jawapan bagus untuk saya membongkar misteri itu. Jadi saya akan mulakanlah bagaimana pengarah-pengarah lain lah, bagaimana kita nak membedah skrip ni, nak membedahkan skrip ni. Jadi membedah skrip ni saya akan pecahkan dalam bentuk peristiwa, satu event. Bila kita pecahkan peristiwa satu-satu, tengok tidak ada satu pertalian antara satu peristiwa pertama, peristiwa kedua, ketiga dan keempat. Tak ada pertalian sebab dia bentuk non-linear. Jadi ini satu cabaran. Apa yang kita melihat dalam drama ini, yang menariknya, adanya penggunaan moderator, Syed Ali itu, menulis buku, dan ada beberapa lain lah yang saya nak susutkan supaya nampak jelas. Jadi, persoalan kat sini sekarang ialah bagaimana kalau saya tak faham dan saya cuba memahaminya, bagaimana untuk penonton faham? Sebab penonton tidak membaca naskah-naskah Cikgu Nordin yang lain. Dan penonton yang hanya pada hari itu datang, hanya nak menonton sarah dan tidak akan memikirkan cerita-cerita lain. Jadi saya memikirkan kat situ. Dan ada beberapa saya sikit ada main ini sikit, saya ada dalam blog saya tulis minta maaf Cikgu Nordin. Jadi minta maaf Cikgu Nordin itu ada sedikit pengarah yang menggunakan kuasa veto dia kadang-kadang yang tidak selari dengan menulis skrip. Nanti saya ceritakanlah sikit minta maaf Cikgu Nordin. Baik. Itu adalah bagaimana dalam proses saya nak mengarah. Dan mengarah dengan tenaga produksi ini dengan rakan-rakan saja. Jadi kita bila dengan rakan-rakan ni tak ada masalah lah. Kecuali ada masalahnya, kita ada dapat pelakon yang awal. Bagaimana kita nak pelakon yang awal itu tak sesuai dengan watak itu. Jadi bila yang ini kita memerlukan budi pecara pengarah bagaimana untuk berunding sesama manusia supaya orang lain menggantikan tempat itu. Itu banyak pengarah-pengarah lain yang faham lah bagaimana cara nak mengatasinya. Baik, berbalik pada cerita yang melompat-lompat ni, nak bagi menonton faham. Bermula daripada aku berjanji sebagaimana sebelum roh ditiupkan jadi roh yang bertanggungjawab sebagaimana diberikan yang diamanahkan janji dengan Tuhan. Daripada segi sini, apa yang penting kita sebagai penonton teater, kita melihat bagaimana elemen-elemen visual dalam teater itu dapat membantu untuk memahami pada teks. Memahami pada teks. Segi gerak, segi kostum, segi props, segi make-up dan sebagainya. Jadi kita melihat semua orang dah faham bahawa sebelum dilahirkan kita dijanjikan diberikan buku kosong. Kosong aja. Jadi kita tahu buku kosong. Dan buku kosong ni bila ada pulang balik masa akhir nanti,
tentu akan diberikan balik lah buku tu balik kan. Sebab dia diberikan depan ke belakang ke kiri kanan kita tak tahulah. Itu nampak sebagai proses manusia dan fitrah manusia dengan janji apa semua. Walaupun telah berjanji dengan manusia itu, kita nampak dalam cerita ini janji itu semua tak ditepati. Itu yang kita tengok. Tak ada janji yang ditepati seperti mana janji kita dengan Tuhan antara hubungan sesama manusia. Seperti mana surah Al-Hujurat 153 kita bincang supaya bersatu padu kaum dia lain dan sebagainya lah. Okey, berbalik pada itu ya. Berbalik pada skrip, bermula pada prolog. Prolog tu agak mudah sikit. Kita berikan Syekh Ali menceritakan pengalaman dia, buku yang dia tuliskan yang cerita apa yang berlaku kat situ. Kemudian sekejap kita terlompat kepada Rahimah dengan Pak Ku. Okey. Sebelum itu, sebelum masuknya Pak Ku dan Rahimah itu diceritakan oleh Sharifah Nur. Okey, baik. Dari sini saya meletakkan peranan make-up. Make-up bahawa Sharifah Nur pada waktu itu dia bukan Sharifah Nur yang akan ada selepas itu. Dia Sharifah Nur yang dah make-up dia sudah tua. Dia ada perubahan sikit, agak tua sedikit. Menceritakan tentang Rahimah. Dan semuanya cerita-cerita tentang Rahimah itu semuanya kata orang. Kemudian yang ini saya agak nak bagi penonton cuba faham cerita ni siapa Rahimah dia kan. Sebab apa kadang-kadang sebab saya bagi tugasan pada penonton pun supaya pada pelajar pun semuanya kebanyakan tak ada yang nyatakan bahawa drama ni bagus. Tak ada. Semua tak faham. Jadi saya katakan buat supaya kutuk saya. Kalau kutuk saya boleh dapat markah. Jadi kita nak tengok. Saya nak ukur. Sebab penting juga bagi pengarah untuk bagi bagaimana penonton faham. Saya tak maulah kata pengarah syok sendiri. Pengarah suka aku lah. Aku pengarah kan. Itu biarlah cerita-cerita style masing-masing. Kita nak bagi pada penonton. Sebab drama ni tak panjang. Satu jam sahaja. Baik, berbalik pada Rahimah tadi. Rahimah tadi, macam mana saya nak bagikan satu kefahaman siapa Rahimah ni. Dan Rahimah juga mengatakan dia mencari dolah. Dia berjumpa Pak Ku. Pak Ku, Cik Zack dah ceritakan siapa Pak Ku. Dia satu watak yang tersendiri dalam cerita tu sebagai penjaga kubur Cindai. Dan tahu siapa di Pulau Pinang, tahu sungai Cindai dekat mana apa semua Dan daripada situ, saya menggambar menunjukkan apa yang pentingnya. Berapa ramai yang sedar selendang yang dipakai oleh Rahimah. Berapa ramai yang sedar selendang yang dipakai oleh Rahimah. Dan selendang yang dihadiahkan warna yang sama dihadiahkan oleh Syekh Amir kepada Sarah. Jadi itu saya nak cuba mengaitkan apa-apa semua kan. Itu tak apalah nanti boleh kita komen sama-sama lah. Berjaya tak berjaya saya. Kemudian dia bertanya dolah. Adakah dolah itu Syekh Amir yang hilang? Sebab apa? Kita melihat sebelum di akhir cerita itu, mana yang menonton antara Subir dan saya lupa lah nama dia. Okey. Dia gembira kerana Syekh Amir dengan ni tak ada. Dan dapat melakukan semua. Dan akhir cerita, pada babak ending dia apabila Syekh Amir menerima surat daripada kakak dia. Syekh Amir pada akhir dia termenung dan merenyukkan surat itu. Dan apabila ini satu soalan. Kan? Kenapa berlaku itu? Jadi kita melihat pada aksi dia, keseluruhan dia, kenapa dia menung kan? Dan dia katakan barah dah teruk di kampung itu. Dan keputusan untuk balik ini bukan keputusan daripada Syekh Amir ataupun kakak dia suruh dia balik. Tidak. Hanya Sarah yang mengajak pulang. Kemungkinan mereka dibunuh dan sebagainya. Wallahualam, tak tahu. Itu saya nak bagi, itu saya jawab minta maaf Cikgu Nordin. Jadi minta maaf sebab tidak dinyatakan kat situ. Sebab dalam naskah ini dia bentuk manuskrip dan saya tak bagi pada siapa-siapa pun membacanya. Kalau Dr. Wan Asmah pun tak pun saya tak bagi sebab janji dengan Cik Wahab. Sebab dia tak ada lagi diterbit ke mana-mana, kena patuh pada janji. Siapa-siapa pun saya tak dapat apa ini. Dan bila upload ke dalam YouTube itu pun setelah beberapa komen daripada Dr. Wan keluar barulah diuploadkan supaya tak mau nampak kan apa ni satu perkara yang sebab memudahkan pelajar untuk mengkajinya. Jadi dia okey untuk upload dalam YouTube itu adalah disebabkan oleh PKP secara kebetulan saja kerana pada waktu itu
pelajar sepatutnya sebagai assignment ni menonton teater secara langsung, tapi tak ada teater yang berlaku pada waktu itu. Jadi terpaksalah saya meletakkan, uploadkan dan nyatakan sikit title aja untuk pengajaran dan pembelajaran dalam video itu. Dia tidak tertujuan pada komersial. Okey. Jadi itulah terputus-putus dan melihatkan bagaimana penonton, adakah penonton kita ini lebih sedar pada minat pada cerita saja dalam menonton cerita, mengikuti cerita, ataupun sama-sama rasa sedar, ya, rasa sedar bahawa semua elemen-elemen yang ada dalam teater itu bukan berbentuk sebagai dekorasi saja. Dia akan sama-sama membantu dalam persembahan itu. Sama membangkitkan makna. Okey, balik pada mimpi adanya dan sebagainya itu, kerana Cikgu Nordin dia banyak. Sebab apa, kalau kita membuat sesuatu, saya melihat drama ini dia adalah bentuk body play, dia bahasa yang banyak. Jadi takut penonton boring apa semua. Jadi terpaksa dibantu oleh media baru, bentuk video mapping untuk bantu menjelaskan dekat situ. Dan kita melihat satu yang menarik dekat sini, mungkin akan menjadikan satu persoalan bila Rahimah berkatakan kepada Pak Ku, apa dia tanya dolar kat mana, apa semua kat mana, tuan jawab ni, merata-rata orang bijak mereka, kan? Ya, merata-rata orang bijak mereka dan tak berhenti berdusta. Ya. Jadi hak orang bijak ni dia reka-reka tak berhenti, bukan adalah satu bentuk yang bentuk-bentuk yang nyata, tapi penuh dengan dusta. Yang inilah yang melanggar pada fitrah manusia. Saya ingat itu dulu setakat ni lah. Okey, Cik Usop. Okey, Cik Alimi. Hai. Dia punya, saya tak sempat nak catat satu-satu, banyak betul dia punya info lah. Okey, saya nak ucapkan salam dulu yang mana yang datang. Okey, Cik Rosnan Nordin ada, Cik Sa'ad Omar daripada UiTM. Kemudian Dr. Andika, selamat datang. Kemudian ada soalan daripada Cik Hairun Nazwan Rozi ada soalan, tapi saya akan simpan soalan tu. Sabar kejap, Cik Wan Cik Hairun Nazwan, panjang sebut nama dia, kami panggil Wan saja. Ada soalan tapi kita akan jawab soalan tu, nanti mana-mana panel boleh pilih lah siapa yang mungkin lebih afdal nak menjawab. Kita akan terus dulu kepada Dr. Azrul. Kalau kita bagi yang jawab, bagi panel jawab dulu, kesian Dr. Azrul pula, dia tunggu sampai ke hujung. Okey, Dr. Jadi awak apa cerita sampai katanya dua watak tak cukup tu, macam mana? Jadi macam mana nak orang kata apa, nak dalami watak, macam mana proses dia ataupun nampak tentang teater sarah sendiri. Silakan. Assalamualaikum. Kalau ikut tu Encik Usop, saya bukan dua tau, saya belum mengarah juga tau. Ingat tau, saya gila jawatan sikit dalam pementasan ni. Jadi saya dalam, kalau Dr. Wan cakap kata Datuk Nordin ni episode, kami alami 2 episode. Satu Datuk Nordin, satu Encik Alimi. Dia avantgard lebih. So kami tak boleh nak makan memahami tu lama tau. So kami alami double. Dalam okey, balik pada pementasan ni lah. Dalam pementasan ni saya pegang 2 watak, iaitu watak Silvi dengan watak Syed Labidi. Jadi yang paling penting, proses yang saya rasa yang sukar pada mulanya adalah untuk faham watak, faham pengarah nak. Yang ketiga adalah bawa 2 watak, macam mana nak bagi orang faham 2 watak. Ni watak lain, ini watak lain. Okey. Jadi lagi satu adalah untuk paparkan apa objektif watak ni. Maksud dia berbeza objektif watak ni. Dia ni satu nak ni, satu nak ni. Jadi kalau kita tengok karya-karya Cikgu Nordin, macam Dr. Wan, semua orang cakap, dia mesti ada hubung kaitnya dengan agama dan juga manusia. Jadi macam mana penghayatan agama tu dalam kehidupan manusia, macam mana agama tu relate dengan manusia, ubah sifat manusia yang daripada
dah elok jadi elok daripada ada nafsunya. Jadi pokoknya fitrah manusia tu di dalam naskah-naskah dia. Jadi pertama sekali saya selalu dengan Cik Usop, saya tanya kenapa cerita ni macam ni ya dengan Cik Limi. Kira kalau kata sebulan latih tu setiap hari daripada kerja sampai balik kerja, kami memang benda tu saja. Sampailah di Mamak Subaidah sebelah pusat seni tu. Jadi Mamak tu tak tahulah berapa kali tengok muka kami yang sembang sampailah di halau tutup. Jadi saya selalu tanya kenapa Sarah, kenapa perempuan Yahudi ni diangkat menjadi protagonis dalam karya ni. So bila kami sembang, jadi saya dapat kesimpulan, saya punya kesimpulan lah, saya faham pada masa tu. Mungkin dia ni Cikgu Nordin ni nak angkat mana bias dengan prejudis manusia ni akan menghalang kebaikan, berlakunya keadilan. Maksud dia bias, prejudis, hukum orang ni yang menghalang kebaikan dan keadilan yang dilaksanakan dalam inilah. Jadi kepada proses lakon, maksud dia masa proses lakon tadi, maksud dia sebelum latih. Lepas tu selepas sekarang ni dalam proses lakon. Jadi bila kita tengok hari demi hari saya pergi latihan, jumpa kawan-kawan, berbincang dan sebagainya. Jadi saya lebih faham macam mana Sarah ni, jadi kita lihat dia ni menggambarkan atau mencerminkan manusia yang equal, yang setara, yang memanggil sama rata. Jadi tak kira lah, watak Sarah ni tak kira lah siapa dia tu. Maksudnya dia mewakili, tak kira siapa saja, jantina, bangsa, warna kulit, dia mewakili itu. Dia bukan mewakili bangsa tu, dia mewakili manusia tu. Jadi macam hidup dan kehidupan dia bukan mewakili benda tu. So jadi baru faham tentang Sarah tu, watak kami belum lagi tu. So jadi apabila kita tengok Sarah, jadi pada watak Sarah tu, pecah rantingnya ceritanya kita faham. So saya dapat tahu maksud dia, saya faham bahawa apa yang kita perlu lihat adalah intisari daripada cerita ni adalah semua benda besar. Maksud dia apa benda besar akan berlaku, maksud dia apa yang mengancam kewujudan manusia iaitu macam wabak penyakit, bencana, kemusnahan alam. Benda itu, benda besar yang perlu kita tekankan. Maksud dia kita berjuang untuk menjadi lebih baik. Bukan benda-benda yang remeh-remeh ni yang macam benda prejudis, benda jantina, isu bangsa, itu adalah benda remeh. Jadi benda yang besar ni yang perlu kita lihat, perlu kita tengok. Jadi dua watak yang saya bawa ni adalah watak antagonis, mana watak ni berfungsi untuk tekan watak utama ni supaya watak utama nampak best lah kan. So watak ni kena nampak tak best supaya nampak watak yang hero dan heroin tu watak dia akan nampak hebat lah. Jadi Sylvie ni saya bawa watak yang Sylvie yang pair dengan Cik Usop tu, yang macam Dracula tu. So saya bawa watak jahat, so manipulasi, penuh tipu daya, hasut Sarah dan juga mewakili watak orang lain. Maksudnya saya untuk menghasut watak-watak lain supaya ke arah kejahatan. Jadi lari pada kebaikan. Jadi watak ni perlukan ekspresif. Jadi pengarah nak hang kalau boleh hang buat apa macam mana Cik Limi? Buat teruk sikit kan. So hang buat teruk sikit, hang buat. So jadi watak ni watak yang ekspresif, yang lebih besar. So saya perlukan gesture-gesture yang besar. So jadi movement, emosi dan apa-apa saja perlu di-exaggerate, perlu dilebih-lebihkan. Supaya audiens faham bahawa watak ini bukan watak yang manusia biasa. Watak ini adalah bukan realiti, dia di bawah sedar. Itu kita sebut subconscious lah. Maksud dia kita kalau kita belajar psikologi ada ego, super ego kan. So dia ada di bawah sedar manusia tu. Jadi watak ni ditonjolkan. So itu yang saya cuba paparkan dalam watak tu lah sebelah bincang yang pengarah. Jadi watak yang seorang lagi tu, yang Syed Zabidi tu juga watak yang menekan watak utama. Saya memaparkan kawan baik kepada hero tu iaitu Syed Amir, yang mana dia ni watak bukan watak macam Sylvie, dia watak manusia biasa yang memaparkan sifat manusia yang mana kalau kita tak kenal orang tu kita akan menghukum cepat.
Kalau kita tak tahu, kita akan menghukum, kita akan cepat meletah. Itu watak Syed Zabidi, watak manusia yang biasa, yang fitrah. Jadi dia suka bawa sangka. Jadi pendapat dia, mungkin budak Sarah ni, so kalau orang sebut pasal Yahudi, dia confirm kita akan fikir tentang jahat. Budak perempuan ni mesti jahat. So itu watak Zabidi. Bukan salah dia sebab dia ini adalah kawan baik kepada Syed Amir. Jadi dia nak lindung kawan-kawan dia. So dia tomaklah Sarah ni dan watak-watak ni adalah watak realiti, jadi taklah se-exaggerate dengan watak Sylvie. Jadi range emosi, gerak tubuh adalah saya cuba kurangkan jadi range yang biasa. So jadi apa lagi ya? Jadi sokongan semua benda-benda watak-watak yang kita tengok, watak-watak yang wujud, yang saya punya pengalaman, saya wakili pelakon-pelakon yang lain, saya cakap, so apa yang kita bincang, naskah Sarah ni lebih mewakili, bukan berdiri seorang individu. Maksudnya dia wakili saja, dia wakil. Kalau watak jahat tu, wakil saja, bukan dia nak tuju kepada siapa-siapa. Jadi dia cuma mengambil ciri-ciri, unsur-unsur, nilai-nilai tertentu saja untuk diwujudkan, untuk timbulkan konflik dalam angkat naskah dan idea dalam persembahan ni lah. Itu memang ciri-ciri Cikgu Nordin lah. Dia angkat, dia ambil sikit-sikit, dia ambil nilai unsur-unsur tu. Dia bukan ambil seperti orang tu, memang exactly orang tu. Jadi cakap tu Cik Yusuf, saya ada lebih lagi seminit. Oh. Kami sungguh-sungguh lah. Okey. So, terima kasih Tuan Azrul. Itu saya ingat penjelasan yang jelas dan panjang lebar. Saya bisa tanya soalan yang pelik-pelik lagi. Okey, selamat datang Cik Lancin. Cik Lancin pun dah sampai kat sini. Pak Cuk daripada balik pulau. Okey, dalam YouTube punya ni ada beberapa soalan daripada Cik Khairul Azwan dan Puan. Dan juga ada pendapat daripada Cik Roslan Nordin. Saya akan bacakan juga. Mungkin panel boleh bagi komen. Okey. Ya, saya akan baca dulu soalan daripada Cik Khairul Azwan ni. Ada dua soalan yang secara direct dia tanya. Yang pertama ialah siapa yang sebenarnya mencipta atau menemui atau mengiktiraf nama term teater fitrah Cikgu Nordin dan bila, kalau ingat bila lah. Itu daripada Wan. Dan juga lagi satu soalannya, apakah naskah Cikgu Nordin yang para panel kat sini minat dan masih rasa relevan hingga kini? Kenapa? Sebab kata dia nak pentaskan. Yang ni kalau Azwan nak pentas ni, saya sanggup naik bas tengok ni. Tapi dia minta cadangkan daripada panel apa naskah yang masih relevan untuk dia nak cadangkan untuk dia pentaskan. Okey, soalan pertama ialah tentang teater fitrah, asalnya, asal usul dia tu. Jadi mana-mana panel siapa yang nak jawab boleh unmute kan mic tu. Kalau Dr. Azrul tu boleh mute mic, kalau nak jawab boleh unmute. Izek, ada pendapat ke? Yusuf ya. Hello, dengar ya? Dengar, silakan. Baik. Teater fitrah ni adalah konsep yang dicipta dan digagaskan sendiri oleh Cikgu Nordin Hassan. Dan kalau seperti yang saya katakan tadi, teaternya yang pertama yang mengemukakan gagasan teater fitrah ini ialah 1400, ya. Ataupun pada ketika itu tajuk dia adalah Hijrah, 1400 Hijrah, ya. Tetapi akhirnya ditukar kepada 1400 sahaja. Bagaimanapun Cikgu Nordin hanya mencatat ataupun membuat satu penyataan secara rasmi mengenai teater fitrah ataupun konsep teater fitrah pada tahun 1981 ketika dia membentangkan satu kertas kerja di Kuala Terengganu dalam satu seminar drama. Dan kertas kerja itu akhirnya diterbitkan dalam Dewan Sastra pada tahun 1983, ya. Cuba cari Dewan Sastra September 1983 bertajuk konsep teater fitrah. Jadi dalam tulisan Cikgu Nordin itu jelas
apa yang dia maksudkan dengan teater fitrah, ya, dan kita bolehlah merujuk kepada naskah-naskah yang beliau pernah hasilkan. Dan sejak itu memang kita dapat melihat gagasan ini diperkukuhkan lagi oleh Cikgu Nordin dalam setiap drama yang ditulisnya sampailah pada Sarah, ya, dan juga Intan yang tercanai oleh arahan Encik Wahab tadi. Saya rasa itu saja. Okey, terima kasih Cik Zack. Moga menjawab soalan Cik Nurul Azwan. Tapi soalan yang kedua tu, apa teks ataupun naskah yang dicadangkan oleh ahli panel kat sini? Macam Cik Zack ataupun Cik Wahab, Cik Arimi, ada teks apa yang dicadangkan kalau yang masih relevan kat sini yang nak dicadangkan kepada Cik Harun Azwan untuk dipentaskan? Kalau Cik Wan saya cadangkan Anak Tanjung. Ya, Okey. saya nak menyampuk jugalah. Saya pun sangat-sangat ingin melihat semula Anak Tanjung dipentaskan. Ya, kerana saya rasa Anak Tanjung paling kurang tidak banyak dipentaskan, diarahkan oleh orang lain. Hampir tak ada saya rasa. Ya. Dan seperti drama Nordin Nasad sendiri yang lain seperti Sirih Bertepuk Pinang Menari, Bukan Dalam Tiup Angin, ya, banyak kali dipentaskan. Tetapi Anak Tanjung ini hanya sekali saja dan saya sangat ingin melihat apa yang pernah diceritakan sendiri oleh Nordin dalam memoir dia, iaitu Saya Dari Hujung Kota. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku dalam kehidupan Nordin sewaktu beliau kanak-kanak ataupun remaja, terutama pengalamannya bekerja di sebuah rumah yang diduduki oleh pegawai tentera Jepun, di mana Nordin berhadapan dengan kehidupan tentera Jepun itu sendiri dan bagaimana hubungan dia dengan seorang wanita Cina di situ. Jadi ini saya sangat-sangat ingin melihat semula dipentaskan. Ya, saya ingat masa Anak Tanjung dipentaskan di Pulau Pinang waktu tu, kalau saya nak sebut tu saya malu lah sebab nampak sangat saya muda lagi. Waktu saya masih sekolah lagi. Dan kalau tak salah Arwahayaham Dr. Samad Saleh, kemudian Datuk Gaus kita pun masih ada lagi dan juga kawan-kawan saya macam Razali Rizwan semua berada terlibat sekali dalam tu. Okey, ada apa-apa lain-lain ke sementara saya nak bacakan pendapat daripada ni? Saya setujulah Anak Tanjung tu memang satu naskah yang bagus lah. Dan sebenarnya Cikgu Nordin pernah dianugerahkan anugerah Anak Tanjung sebenarnya. Di Pulau Pinang, semasa pementasan di Pulau Pinang, dia dianugerahkan dengan anugerah Anak Tanjung. Ada anugerah tu dengan beliau lah. Okey, kalau ada 3 panel kata Anak Tanjung tu, Wan, Anak Tanjung. Kalau hang buat cerita lain tu tak tahu ada haka lah jawab yang tu. Okey, saya baca komen daripada Cik Rosnan Nordin. Dalam ni nama dia nama gitar. Ibanez. Sekejap ya. Saya scroll kejap. Cik Rosnan ada sebut pemikiran Nordin Hassan banyak disentuh dengan persekitaran. Kemudian Assalamualaikum Cik Amir Zahari, Puan dan Pisah. Politik yang berlaku dalam era tu saling berkait dengan drama Nordin Hassan. Dan kenapa Sarah Kadi Yahudi, ini dia kata. Kemudian dari Anak Tanjung banyak yang berkait dengan sistem politik dan kepercayaan. Style Datuk Nordin dalam pengarahan banyak mempengaruhi Cik Rosnan. Dan style ini juga kesamaan dalam sarah multimedia, satu bonus tambahan dan terbaik. Okey. Kemudian ini soalan daripada Cik Lancin. Saya tak tahulah sinografer apa kita punya mengarah sini nak tanya soalan. Bagaimana Lord Sarah boleh dihubung kait dengan pendekatan fitrah menurut prospek Islam itu sendiri? Ini Cik Roslan Chin tanya. Ini siapa panel nak jawab? Dr. Wan Asmah ke ataupun siapa? Silakan.
Ataupun Cik Zaid ke Cik Wahab ke, Dr. Azrul ke. Dia memang selalu bagi soalan payah-payah, saya tahu. Nasib baik saya bukan panel lah. Boleh saya cuba ya? Silakan. Daripada pemerhatian kepada teater Sarah itu sendiri, sebenarnya ya, apabila teater Sarah itu digembar-gemburkan tentang percintaan konflik di antara Yahudi dan Islam, begitu ya, dan ini memberi impak yang besar sebenarnya sampai kita terpanggil untuk menonton teater tersebut sebab kita nak tengok di mana konflik tu berlaku, apa yang berlaku, dan kenapa katanya ada isu tentang Islam dan sebagainya. Sebab di satu sisi sebenarnya Cikgu Nordin ini dia memang datang dengan satu prinsip bahawa dia ingin menjelaskan tentang fitrah diri manusia. Mau dia Islam, mau dia siapa pun, tetapi dia datang dengan satu fitrah diri bahawa manusia itu memang mengakui wujudnya Tuhan dan sebagainya. So ini salah satu faktornya. Tadi disebut juga oleh ahli panel kita, oleh siapa pengarah Encik Halimi sendiri, bahawa teater Sarah telah menampilkan bagaimana masyarakat di Pulau Pinang pada ketika itu melihat sendiri atau mempunyai satu persepsi negatif terhadap Yahudi. Mungkin ini dipengaruhi oleh kita punya pendidikan agama. Pendidikan agama kita ni, kalau ini ya, kalau saya ingat zaman saya kecil, jangan dekat tu orang Yahudi. Tu pergilah tu Yahudi tu. Macam tu. Jahat macam Yahudi. So perkataan tu sahaja telah membuatkan, sebenarnya itu pun salah satu kenapa kita terpanggil nak pergi tengok teater ni. Macam mana orang ni boleh pilih Yahudi ni untuk kita jatuh hati pada Yahudi dan sebagainya. Itu yang aspek tu yang sebenarnya cuba Cikgu Nordin tonjolkan juga. Di satu sisi Cikgu Nordin sebenarnya dengan membuat atau menghasilkan naskah Sarah, dia telah memberi satu perhatian khusus atau tempat istimewa kepada golongan minoriti di Pulau Pinang. Walaupun kita ada pandangan mengatakan orang ni orang Yahudi dan sebagainya, di satu sisi sebenarnya saya nampak bahawa Cikgu Nordin cuba untuk bagi tahu atau tunjukkan pada orang bahawa macam inilah orang di Pulau Pinang. Kami boleh menerima pun golongan ini. Kami menerima pun mereka datang bekerja dan sebagainya. Sebab tu digandingkan ya. Sarah ini seorang Yahudi bekerja sebagai pengilap kasut di rumah orang Melayu. Dan orang Melayu tu boleh menerima dia dengan baik dan sebagainya. So faktor betul tadi disebut oleh, yang ini pandangan saya tak kata ni betul pandangan saya ya. Tapi apa yang Cik Halimi pun nampak bahawa sebenarnya ini yang cuba disampaikan oleh Cikgu Nordin sendiri bahawa walaupun orang ini Yahudi, tapi bagaimana kita menanggapi dia. Kita menilai dia bukan sebab dia Yahudi tetapi dia manusia. Bagaimana dia bawa diri dalam masyarakat. Bagaimana Sharifah Noor tu boleh suka walaupun berbeza agama. Kemudian bagaimana tadi Syed Zabidi, kawan kepada Syed Amir, sebenarnya menunjukkan kerisauan dia tentang perbezaan agama dan sebagainya. Itu memang sikap yang ada dalam diri manusia tu. Sebab tu dia nak tunjukkan ya bagaimana agama, konflik yang ada masyarakat dalam kawasan tersebut untuk ditunjukkan kepada orang bahawa ini adalah golongan minoriti dengan agama yang berbeza dan pandangan negatif yang besar terhadap Yahudi dan sebagainya. Sebab tu kalau saya boleh kaitkan sedikit tadi, soalannya adalah bagaimana Islam dan sebagainya. So saya kaitkan sedikit, mungkin Cik Halimi marah dengan saya. So ada sedikit pandangan peribadi sebenarnya sebagai orang yang memerhati teater tersebut. Betul saya keluar daripada teater, banyak pelajar dekat belakang saya, pelajar yang rapat dengan saya juga cakap, tak faham. Cerita ni tentang apa? Lah,
sebenarnya tak adalah konflik mana pun. Akhirnya mereka berpegangan tangan dan senyum bersama dan akan kembali. So kat mana konflik dia? So ini yang pelajar kita dapat dan penonton pada waktu itu dapatlah yang sesi yang saya pergi. Di sini yang katanya, oh tiba-tiba konflik agama yang digembar-gemburkan tu tak nampak macam boom sangat. Sebab sebenarnya tak ada masalah pun. Kahwin lari, hidup bahagia, ajak balik dan tamat begitu sahaja. Sebab tu kata tadi Cik Halimah kata dia nak bongkar drama ni agak sukar sebab satu yang saya tahu bila saya baca drama Cikgu Nordin, bahasa dia luar biasa. Kami orang sastra pun nak terjun, nak tenggelam dalam tu, payah betul nak dapat apa benda yang cuba disampaikan. So dari situ sebenarnya memang ending dia begitu. Tetapi ending macam Cik Halimi kata tadi, kita tak tahu mereka ni balik dibunuh ke, mereka ni diterima balik ke oleh masyarakat dan sebagainya. So ada unsur kat situ bagi tahu juga tentang wabak penyakit dan sebagainya. Ini yang saya kata menarik tentang teater Sarah. So apa yang kita dapat berbeza-beza dari pelbagai sudut. Itu pandangan saya dan ada unsur konsep ketuhanan itu. Itu Cik Bakar. Terima kasih. Sebenarnya untuk makluman panel juga yang lain-lain yang penonton, naskah ni memang pengarah setia, dia tak ubah langsung. Dia ikut sebiji awal sampai habis. Cik Wahab tahulah. Sebab kalau tak salah yang pertama ada sikit kan perubahan kalau tak salah saya. Sebab ni memang betul-betul pengarah Cik Halimi setia kepada skrip. Awal sampai habis dia tak ubah tak apa. Dia cuma masukkan elemen-elemen sepatutnya. Saya tahu memang cabaran tu memang sangat sukar untuk nak bagi student faham. Tapi alhamdulillah kurang-kurangnya kalau tak dapat faham sini faham kat lain. Kalau dia orang tak keliru, kurang-kurangnya terhibur lah tengok saya menari tu. So saya harap macam tu lah. Okey, ada lagi soalan daripada Khairul Azwan ni. Kalau ada anugerah soalan banyak dia dah menang ni. Okey, apakah fungsi atau sebab Cikgu Nordin mewujudkan watak yang berulang dari drama sebelumnya ke drama-drama terkini beliau ini yang saya sebut tadi lah, intertext tu. Maknanya watak-watak daripada drama sebelum tu diulang balik dalam drama-drama lain. Ada sebab ke? Ataupun fungsi dia? Soalan daripada Wan. Harun Azwan Rozi, Revolution Stage. Ada yang nak jawab? Faham ke? Cik Zain ke? Kita Azrul ke? Cik Wahab, ada pendapat? Kalau kita lihat kesinambungan maksudnya kalau kita nak memahami karya Cikgu Nordin ni, kita kena tengok, boleh katakan pada mula karya beliau, mana kita kena ikuti karya beliau, baru kita akan memahami watak-watak tersebut, sebab watak itu akan muncul dalam drama-drama yang lain kemudian satu lagi, tapi sebenarnya bukan semua drama beliau kita lihat ada watak intertext itu. Manis Tanggi tidak ada dalam Manis Tanggi, tapi juga dari Intan Tercanai memang tak ada kemunculan Pak Ku, tak ada Rahimah, tak ada. Tapi kita melihat watak wanita unggul. Satu pandangan kalau kita lihat dalam Sarah tu ialah perbandingan agama, barangkali Yahudi dan Islam itu, tapi dalam Intan yang Tercanai, saya setuju seperti kata Dr. Wan, kehidupan Cikgu Nordin itu dengan latar belakang kosmopolitan di Pulau Pinang itu, pelbagai bangsa, pelbagai agama itu mempengaruhi sudut pandangan beliau sebab dalam Intan yang Tercanai, cikgu membandingkan, ada satu bahagian dia membandingkan antara penganut agama Hindu dengan penganut agama Islam. Sebab itu dia ambil peristiwa Terowong Al-Mu'asim yang rempuhan di Terowong Al-Mu'asim tu, dan cikgu mengambil peristiwa tersebut untuk menjadi latar kepada cerita Intan yang Tercanai, atau jodoh asalnya ialah Engku Anis. Engku Anis tu jodoh asalnya, tapi kemudian ditukar pada Intan yang Tercanai, Intan yang telah dibentuk drama tersebut. Dan kalau kita lihat, kalau dalam Sarah itu sebenarnya lebih jelas perjalanan ceritanya. Dalam
Intan Canai itu lebih dahsyat lagi sebab semasa saya mengarah drama itu, saya tidak tahu di mana permulaan cerita itu dan di mana pengakhiran cerita. Sebab boleh katakan semua watak dalam cerita itu hilang begitu sahaja. Ya, Intan itu dia bercerita tapi sebenarnya watak Intan itu sudah mati. Begitu juga Daniel Sundram yang menjadi watak utama yang memulakan cerita juga sebenarnya di akhir cerita dia ada hilang begitu tanpa dikesan. Dia masing-masing dalam pencarian ya, dan watak Haji Fadil dalam Intan Canai itu juga adalah watak yang tiba-tiba muncul dari mana dalam kegelapan itu datang membawa lampu dengan tongkatnya. Itu identiti drama cikgu ya, itu lampu yang dibawa itu ya, itu memang identiti dalam drama-drama cikgu kena ada tu. Jadi dan watak Haji Fadil itu akhirnya hilang bersama Daniel Sundram, satu watak lelaki Hindu, Daniel Sundram yang berkawan dengan Engku Anis, watak wanita unggul itu ya. Wanita yang boleh berentas agama, maksudnya dia bersifat global ya, tapi dia juga seorang yang dikatakan mempunyai ilmu keagamaan yang tinggi yang digambarkan oleh Cikgu Nordin. Tapi saya melihat keseluruhan drama itu, dia semua orang bercerita benda yang sama tentang Engku Intan Anis, tapi daripada pelbagai sudut. Setiap watak bercerita tentang Engku Intan Anis. Ya, daripada watak roh 3 wanita cantik itu juga bercerita, Haji Fadil bercerita, Daniel Sundram bercerita, dan Engku Anis bercerita tentang kematian dia. Itu lagi kompleks sebenarnya semasa mementaskan, dan semasa pementasan itu saya sendiri suka nak faham. Ya, 16 muka surat saja, sama seperti Sarah, dia tak tebal. Tapi bila kita pentaskan jalinan setiap satu scene ke satu adegan itu, dia akan jadi panjang. Sebab drama cikgu ni boleh saja dibesarkan ataupun dikecilkan. Ya, sebab kalau kita lihat dalam Sarah itu sebenarnya boleh saja dia buat monodrama seorang saja. Ya, sama juga dalam Intan seorang saja. Dia asalnya bersifat monodrama saja. Ya, tapi dia boleh dibesarkan. Itu bentuk karya cikgu. Mana satu orang akan bercerita benda yang sama tapi daripada pelbagai perspektif. Itu kalau dalam Intan yang Tercanai. Ya, tapi kalau dalam Sarah kita melihat dia ada kaitan pula dengan sejarah di Pulau Pinang. Ya, cuma dalam Intan itu membandingkan agama. Ya, satu perbandingan agama. Itu satu perkara yang sangat menarik lah dalam karya-karya cikgu. Ya, pengalaman saya bersama. Ya, betul. Terima kasih Cik Wahab. Sebab bila kita berbalik pada soalan Wan ni, memang tentang watak daripada satu drama ke satu drama tu, bila saya baca balik, saya tak sempat nak baca semua sebab ada macam Sarah ni saya baru dapat tahun lepas bila Cik Wahab bagi baru nampak. Bila kita baca balik memang ada nampak dia punya perkataan-perkataan. Saya pun tertanya apa dah yang cikgu nak cuba ceritakan. Tapi Cik Halimi dia tweet saya tadi, dia kata, Wan, nak tahu bacalah buku saya dari hujung kota. Bacalah buku tu. Dan Cik Z dengan Cik Wahab ada beritahu kat saya dari hujung kota tu daripada salah satu ayat dalam surah Yasin. Saya tak ingat ayat yang keberapa. Dalam terjemahan dia kata saya dari hujung bandar lebih kurang, tapi iyalah samalah bandar dengan kota tu. Baca yang tu insya-Allah akan lebih faham dan memahami. Kalau tak faham lagi kita buat lagi satu pula talk. Satu bicara lain. Okey, saya baca dekat sini. Ada beberapa komen lagi daripada Cik Rosnan. Yahudi di Penang, katanya komuniti kecil yang berada dalam masyarakat Penang tapi ada pengiktirafan. Mereka ada nama jalan dan kubur kat Nagorok tu lah kan. Setuju sebab saya membesar dalam komuniti sahabat tapi berubah dengan persekitaran. Dalam Sarah Teater ni Cik Nan, Sharon ni saya tak tahu lah Sharon Aziz ke ataupun apa nama-nama Perdana Menteri Israel ke. Sesat kerana Pulau Pinang banyak syaran sesat. Ajaran kripto juga berasal dari Pulau Pinang. Ni Cik Rosnan akan lebih jelas lah. Okey, saya tertarik dengan pemikiran Cikgu Nordin dalam Sarah sebab ia tak lari dengan pendirian Cikgu Nordin. Okey,
Okey, Harul Razwan kata baik anak Tanjung akan dipentaskan. Dia nak bincang dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tak tahu siapa yang wakil. Cik Wahab pun dah pencen Wan. Tak boleh buat apa lah. Kena cari yang nilai lah. Okey, kita ada beberapa minit, bukan beberapa minit lah. Sebenarnya dalam 15 ke 20 minit lagi. Kalau ada apa-apa tambahan dari panel nak mengkayakan lagi kita punya sesi perbincangan hari ni dalam 5 ke 10 minit, silakan. Saya buka ini secara open lah. Sambil-sambil itu saya akan baca komen ataupun soalan yang ada kat dalam ni lah. Silakan. Saya nak tambah sikit tentang apa yang berkait dengan naskah Cikgu Nordin tadi. Terutamanya apabila Dr. Wan pun sebut tadi tentang tidak kelihatan konflik yang besar ya dalam teater sarah misalnya. Ya. Saya ingin menarik perhatian kepada cara bekerja Cikgu Nordin. Ya. Kebetulan saya mengenali Cikgu Nordin sejak 1975 ketika saya masuk ke Maktab Perguruan Sultan Idris. Dan di situ saya mengenali pertama kali Cikgu Nordin dan saya terlibat dalam pementasan drama Pintu yang pertama di Maktab Perguruan Sultan Idris itu. Jadi Cikgu Nordin apabila dia mula nak mengarah sesebuah drama, naskah dia hanya ada beberapa helai sahaja. Ya, bergantung pada durasi teater itu sendiri. Macam Sarah mungkin kata Cik Wahab tadi 15 helai. Skrip-skrip lain Intan Tercanai pun 15 helai. Mungkin Pintu ketika itu barangkali ada 5 muka surat sahaja. Ya, tapi bila dipentaskan menjadi 1 jam. Ya. Apabila dalam proses latihan itu, Cikgu Nordin biasanya akan mengembangkan lagi ideanya itu berdasarkan feedback ataupun pandangan-pandangan daripada para pelakonnya juga. Ya, ini biasa dilakukan oleh Cikgu Nordin. Ya, apabila beliau memulakan latihan itu dan proses latihan itu, beliau akan meminta pandangan-pandangan daripada para pelakonnya sendiri. Ya, sejauh mana mereka faham, sejauh mana mereka tidak faham, jelas ataupun tidak. Dan ini memberikan input-input baru kepada Cikgu Nordin dan ini akan dikembangkan lagi. Jadi kerana itulah saya faham kalau skrip Sarah belum diterbitkan, ya, kerana kalau saya sendiri menulis skrip drama, ya, selagi skrip saya itu tidak dipentaskan, saya tidak menganggap skrip itu sempurna. Hanya setelah dipentaskan, baru saya rasa, saya fikir skrip itu sempurna kerana saya sudah melakukan penambahbaikan semasa dalam proses latihan. Jadi ini juga dilakukan oleh Cikgu Nordin Hassan. Jadi barangkali oleh kerana Sarah tidak diarahkan sendiri pertama kali oleh Cikgu Nordin, maka dia tidak melakukan penambahbaikan dan barangkali konflik yang lebih besar itu tidak sempat dibina oleh beliau dalam bentuk teks itu. Tapi kalau beliau mengarah sendiri naskah itu, barangkali kita akan dapat melihat konflik yang lebih hebat lah. Tapi ini bukan salah Halimi. Halimi barangkali sebagai pengarah dia setia 95% pada teks itu. Ini apa yang dipegang oleh Halimi lah. Ya, jadi saya melihat ini terbabit dengan ataupun melibatkan proses pengkaryaan. Ya, Cikgu Nordin memang begitu gaya dia atau style dia. Saya nak tambah sikit tentang konflik yang besar tu. Sebenarnya drama Cikgu Nordin ni macam puzzle. Dia tidak bergerak secara linear, dia tapi berbentuk puzzle yang harus kita cantum dan konflik dia tu kita akan dapat bila kita dah baca tu. Memang dia tidak memberikan secara langsung, direct tu. Tapi kita dapat melihat, membaca dan kita dapat menangkap konflik yang lebih besar sebenarnya perlu dibincangkan. Dia memang sebagai satu karya dia tidak seperti mana drama biasa kita nak melihat climax dia, climax yang besar, konflik tu ada, ya, konflik tu ada, tapi dia bila dia jadi besar bila kita mula memikirkan karya tersebut, dia akan jadi besar. Ya, kalau kita melihat saja kita akan melihat jalannya begini, ya, sama seperti Intan ni Tercanai, dia hanya bercakap benda yang sama daripada beberapa sudut watak, watak yang lain bercakap benda yang sama. Ya, tentang watak yang satu itu, ya, tapi daripada beberapa sudut pandangan. Tapi konflik itu akan jadi besar bila kita mula
melihat semula plotnya, mengkaji semula jalan cerita daripada apa yang dituturkan oleh setiap watak itu, dan kita akan melihat konfliknya dari sudut agamanya dan sudut kemanusiaan. Semasa satu perkara masa yang bila cakap dengan tentang Sarah itu, satu perkara yang saya ada tanya cikgu, kata kalau dapat nak mengangkat unsur kemanusiaan itu lebih tinggi. Itu yang saya nyatakan supaya kita akan dapat melihat elemen kemanusiaan dalam satu karya tersebut. Okey, terima kasih Cik Zaid, Cik Wahab. Dr. Wan memang macam itulah sebabnya kebanyakan pelajar-pelajar kita ni, termasuk saya jugalah, kita banyak tengok cerita-cerita yang berbentuk real, realisme. Jadi bila dia tengok tu memang kita tahu Cikgu Nordin memang dia punya naskah, dia punya dia tu, dia unik. Dia sendiri tu naskah teks dia unik, pementasan dia pun akan jadi unik. Kalau kita tengok Raja Lawak, Zakaria Arifin punya, nanti dia orang tak komplain punya, saya ingat. Dia orang akan faham lah insyaAllah. Dia punya teratur kronologi dia. Jadi, tapi bagus juga sebenarnya. Dah sukar nak jumpa dah orang petaskan teater Cikgu Nordin. Jadi ini mungkin pengalaman baru kepada pelajar-pelajar lah. Saya harap dia orang tak serik lagi lah. Jangan pula dia orang tak datang tengok seorang tu pergi gunung apa ni. Yang tu insya-Allah Cik Halimi dia tak pusing-pusing pergi balik lah. Okey, Dr. Azrul jangan lari ke mana-mana, dia senyap saja pandai dia. Ada soalan daripada Cik Roslan dan juga Cik Lancin. Mungkin lepas ni Cik, tapi soalan yang Cik Roslan ni memang direct kepada pengarah. Tapi soalan daripada Lancin ni mungkin siapa-siapa boleh jawab, Dr. Azrul pun boleh jawab. Yang pertama kita jawab dulu soalan daripada Cik Roslan. Ada beberapa minit lagi. Sarah masa pengarahan awal, adakah multimedia support sebelum nilai tambah oleh Cik Halimi? Itu saya tak tahu soalan ni apa, macam bunyi macam teater Sarah juga, jadi pergi balik atas depan belakang. Macam mana Cik Halimi? Sarah masa pengarahan awal tu, adakah multimedia support sebelum nilai tambah oleh Cik Halimi? Silakan. Okey, baik. Terima kasih sahabatku saudara Ibanez Nordin, Roslan Nordin. Tentang multimedia ni, tentang Cikgu Nordin. Cikgu Nordin kalau kita melihat drama-drama ni sebelumnya, dia lebih kepada bentuk-bentuk yang theatrical, banyak elemen yang membantu yang lain, segi sound dia dengan bentuk gerak dia dengan apa-apa semua kan. Jadi adanya nilai tambah saya melihat kepada multimedia ni gunakan pada bentuk video mapping ni. Yang pertamanya ialah untuk menjelaskan, untuk memahamkan. Yang ini agak menarik sikit. Saya agak, ini kita bila saya memberikan cadangan saja kepada Dr. Ashik pada serah kepada pelajar-pelajar dia. Ini masih dalam program ni untuk pelajar-pelajar new media. Bila katakan peperangan, kan, katakan cari gambar peperangan. Ini kira tanggapan yang saya katakan, dan ini bentuk Holocaust, sebab apa Yahudi berpisah apa semua, tetapi beramai-ramai kita nak menampakkan gambaran awal masa prolog itu. Ini mereka akan memberikan satu gambaran ialah peperangan Jepun. Kemudian ada gambar peperangan drama daripada cerita yang the komunis tu apa cerita yang itu mereka mengambil capture itu. Jadi masalah sekarang, generasi sekarang tidak faham kembali kepada nak berus pada sejarah yang asal dia, ke mana dia tidak ada waktu untuk menilai balik sebab tak tengok Schindler List, dia tidak tengok apa-apa semua macam mana pembunuhan Yahudi beramai-ramai. Mereka tidak tahu apa semuanya. Jadinya ini yang menyebabkan saya cuba meletakkan media itu. Media. Kalau mengikut pada adik asal memang agak kira-kira sepenuhnya drama ini digabungkan dengan video mapping sepenuhnya, tetapi kerana kos yang tinggi. Kepakaran ada tapi kosnya agak tinggi. Baik. Segi drama tentang multimedia ni, dia sama dengan skrip. Apabila kami membuat satu perbincangan tentang menulis naskah, kami siapkan lebatkan satu macam storyboard multimedia ini sebenarnya semuanya pada awal, dia tidak ada pada selepas pada persembahan, semua dia dirancang pada awal. Dan agak sukar kerana nak menggambarkan Penang pada tahun 1938 sebelum perang semuanya agak-agak sukar. Nak carikan kampung Delima, Nagor Road. Okey, ini agak menarik. Senang saya tambah sikit. Bagaimana dah tambah sikit Dr. Wan punya macam mana konfliknya. Konflik dia saya konfliknya, bukan Sarah yang konflik. Okey, baik. Dua-dua menjawab.
ini memang amalan daripada beberapa orang semuanya sebelum nak mementaskan nak rasakan aura dia tu Jadi aura dia akan pergi ke apabila membaca saya di hujung Tanjung untuk saya melompat-lompat lah macam Cikgu Nordin untuk Hairul Arwan Rozi pun saya bagi jawab ni buku dia ni Hairul ni buku dia. Nak pinjam dengan saya boleh nanti lah. Okey baik. Kami berjalan pergi ke Nagore Road. Sekarang jadi Nagore Square sebab pergi nak book bab ke Boba pun ada kat situ Nagore Square. Kemudian pergi ke Kubu Yahudi dan kampung yang saya ambil yang dibuka oleh bapak dia Kampung Delima. Saya menganggap Kampung Delima dekat mana? Yang ada Delima pun dekat dengan yang dekat dengan USM jugalah atas pada tempat apa jalan Delima semua. Sekiranya Sarah berjalan dari Nagore Road lebih kurang 8 km tu berjalan ke rumah Syekh Amir itu. Agak jauh. Bagaimana dia pengorbanan dia. Saya merasakan keperitan dia, kesusahannya orang Yahudi tu berjalan agak jauh 8 km dengan keadaan jalan pada waktu itu. Cuba rasakan. Jadi bagaimana dalam perjalanan itu Syekh Amir juga bercinta dengan Sarah itu sebagai yang lain lah. Jadi itu yang cuba nak rasakan kerana saya bukan orang Pulau Pinang dan tapi walau bagaimanapun saya dah tinggal di Pulau Pinang lama lah. Jadi memang biasa agak biasa. Sebab ada juga menjawab Sungai Cindai dekat mana apa semua kat mana sebab dalam ini sebenarnya banyak saya merujuk pada ini yang banyak membantu saya. Inilah saya punya glossary dalam mengarah cerita Sarah. Dalam ini tidak ada cerita Sarah dalam sini tetapi membantu pengalaman Cikgu Nordin atas yang Cik Rosnan katakan tadi, atas pengalaman persekitaran dia itu membantu dalam cerita. Semuanya dah cerita kat sini. Dan satu lagi, cerita dia melompat-lompat kalau baca pada muka pertama ni dia berbentuk collage. Seperti mana dalam tulisan Awang Hat Saleh dalam kata pendahuluan dekat situ. Jadinya multimedia ini yang pertama dia sebab dia wordy play, kita nak tengok bagaimana nilai spektakel itu untuk membantu menarik penonton supaya terpaku dekat situ walaupun sejam. Kita agak takut supaya jangan penonton bergerak. Saya amat bimbang dalam itu. Cuba macam mana nak kita ramuan-ramuan kita yang perlu ada dalam persembahan teater. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Rimi. Okey, ada tambah ke? Okey, kalau tak sebab saya akan terus pergi pada soalan terakhir tapi sebelum tu saya akan baca daripada komen daripada Cik Hamzah Tahir. Cik Hamzah Tahir kata naskah cikgu memang penuh dengan tanda dan makna. Teks dan visualnya adalah garapan semiotik pemikiran cikgu. Cikgu sangat visual. Tahniah Encik Arimi kerana menggunakan multimedia dalam merungkai visual Sarah. Pilihan yang bijak. Kita dibawa ke dalam alam fikir yang berada di awang-awangan macam dunia digital masa kini. Swipe sana, swipe sini untuk mendapatkan pemahaman. Itu daripada Cik Hamzah Tahir. Kemudian Dr. Andika pun memberi komen dalam membicarakan teater Sarah ini ada dua perkara yang kita lihat sama ada kita ingin membicarakan isi naskah Sarah atau kita nak membicarakan pementasan teater Sarah. Saya tak membaca naskah ini maka saya tak nak boleh komen tentang teks tu. Cuma dalam pementasan ini sebabnya Dr. Andika tengok dalam link YouTube yang kita bagi tu, pautan YouTube tu, dalam fokus pengarah kurang memberikan tumpuan pada aspek artistik persembahan. Tetapi lebih kepada mengupas isi cerita melalui aspek lakonan. Ini kadang-kadang menyukarkan pelajar untuk memahami. Sebab generasi muda masa kini lebih tertarik pada aspek visual selain daripada auditori dan kinetik. Ini pendapat Dr. Andika. Okey, saya pergi pada soalan terakhir daripada Cik Ruslan Chin. Sebabnya masa pun dah macam nak cukup dah. Datuk Nordin Hassan sering kali membawa isu-isu kemanusiaan yang dalam harapan pementasan isu-isu kemanusiaan dalam harapan pementasan yang besar. Kenapa dalam teater Sarah watak-wataknya lebih kecil serta isunya pula seakan dicubit dari persembahan beliau untuk audien memikirkannya? Ini soalan daripada Cik Ruslan Chin. Ini siapa nak jawab ni? Biasanya dia pun cikgu punya biasanya besar tapi kenapa Sarah ni dia kecil? Silakan. Dr. Azrul kan senyap punya rugi tu. Oh, pandai dia.
saya nak jawab pun masa dia tanya pasal isu kan, masa dia isu tu tak nak berani nak jawab kan. Tapi kalau kata nak feedback pada soalan tu, tadi dia bagi tahu garapan persembahan tu di bawah tu kan. So garapan persembahan tu kenapa dulu besar sekarang kecil. Jadi bagi saya garapan tu lah. So tak tahulah ni pendapat saya, nanti minta tolong tambah lah. Pendapat saya rasa besar juga Sarah ni, tapi dia kecilkan daripada skop geografi, tetapi watak-watak dia tetap watak-watak yang mewakili. Macam saya cakap tadi, dia mewakili. Contohnya kalau kita tengok, katalah saya, walaupun saya berlakon tapi saya orang visual, saya selalu bertanya kenapa kan. So jadi pertama sekali kenapa watak Islam Melayu di Penang ni, ialah kalau saya tanya orang biasa, orang kata ialah dekat Penang memang Syed dengan Syarifah, tapi ada je yang Melayu yang bukan Syed dengan Syarifah. Kenapa dia pilih Syed dan Syarifah tu? Kan? So Syed dengan Syarifah tu pun menggambarkan sesuatu yang besar lah. Walaupun dia tak sama macam Jangan Bunuh Rama-Rama, so dia ada perlembagaan yang berbagai, tapi dia mungkin dia nak dekatkan kita sebab isu tu. Yang paling penting sekali, isu tu, maksudnya isu prejudis, isu kemanusiaan dan sebagainya yang nak dipaparkan. Jadi saya rasa pendapat saya sebagai seorang pelakon dan bila saya baca, saya rasa cerita ini ditulis bila cerita ini ditulis, dia nak dekatkan dengan kita sebagai manusia dan di Penang tu. Jadi dia kecilkan geografi tu, kecilkan watak-watak. Tapi watak-watak yang mewakili ni, perlambangan-perlambangan dia tetap besar. Bagi saya lah. Mana contohnya kasutnya, kenapa pilih kasut? Kenapa Balam banyak-banyak pekerjaan? Memanglah dulu dia kerja kasut kan, tapi kan setiap penulisan kreatif ni kita selektif. Jadi mesti ada purpose dia, mesti ada fungsi dia ditulis tu. Jadi kita faham bahawa Cikgu Nordin dia tak akan pilih saja seronok-seronok tulis lah. Mesti dia akan ada. So jadi yang tu pendapat saya lah. Pendapat saya rasa walaupun Cik Roslan kata benda tu kecil, tetapi saya rasa benda tu besar. Tetapi dia cuma dia nak dekatkan. Macam contohlah, kita buat satu show yang berat isunya, visualnya kita ringankan. Contoh kita bagi binary, maksudnya bagi balance kan. So saya rasa Cikgu Nordin pun begitulah. Maksud dia nak dekatkan, jadi dia kecilkan geografi ni, dekatkan ni supaya orang rasa dekat. Begitu. Saya rasa lah pada pendapat saya lah. So saya minta lah kalau kata Cik Z ke Cik Wahab ke Cik Alimi ke Dr. Wan ke boleh tambah ke mungkin lah. Yang ni pendapat saya yang saya baca, saya rasa nak faham, so saya rasa benda ni lah daripada karya-karya yang lain. Terima kasih. Dr. Azrul, ada tambahan? Saya hari tu saya ada dapat komen daripada Prof. Hasnul, saya tak ingat lah apa dia punya istilah dia tu. Dulu tak boleh cakap ni sebab saya pun tak ingat. Tapi memang dia ada berkaitan tentang macam mana cikgu punya rapat dengan salah seorang daripada sahabat Ismail Zain ke siapa ke? Ismail Zain kan? Dia ada satu istilah macam mana intercollage, macam mana ditampalkan image tu yang berbeza. Sebabnya memang bila dibuat karya-karya tu dia meletakkan image lain dalam isu yang lain. Mungkin itu kita akan ada perkara bincangkan. Tapi balik pada soalan Cik Roslan, saya ingat dapat daripada Dr. Azrul tu, kalau saya setuju lah. Sebab saya pun tak clear, tak bila berlakon ni saya dah tak tengok sangat lah dari segi isu tu. Okey. Jadi kalau tak ada apa daripada panel, mungkin saya nak round table kalau kata-kata terakhir daripada panel sebab masa pun dah sikit saja. Silakan. Tadi soal naskah kecil, naskah besar tu ya. Saya rasa tadi Dr. Azrul pun dah sentuh tentang nama watak itu, Syarifah, Syed, semua itu sudah memberikan gambaran bahawa ini bukan dari kalangan masyarakat biasa, ya, orang yang ada status, watak yang ada status yang tinggi. Jadi apabila watak seperti ini terlibat dalam satu hubungan dengan wanita Yahudi yang banyak dilihat oleh orang Melayu sebagai
umat yang dikutuk, dilanati oleh Islam, ya. Padahal sebelum itu saya katakan tadi dia adalah salah satu umat yang terpilih juga. Jadi isu itu sendiri sudah besar, ya. Isu itu sendiri sudah besar dan kalau nak dikaitkan dengan konsep Tata Fitrah Cikgu Nordin itu sendiri pun tadi memang saya kata kalau melihat pada watak Sarah itu memang tak nampak apa yang penderitaan, apa yang pernah dilakukan oleh Sarah sebelum itu. Tapi Syed Amir sendiri sewaktu dia belajar di luar negara, dia dikatakan pernah jatuh hati pada seorang gadis dari Mesir, ya. Tapi hubungan mereka berakhir dengan kematian gadis itu. Jadi saya rasa apabila Syed Amir pulang ke Tanah Melayu, maka kenangan itu sangat mengusik, sangat menyebabkan satu penderitaan dalam diri dia dan dia cuba menebusnya melalui hubungan dia dengan Sarah. Saya rasa begitu. Ya. Okey, terima kasih Cik Zack. Okey, saya ingat setakat itu saja kita punya bicara santai untuk kali ini. Saya mohon maaf kalau ada macam kesilapan kat mana-mana. Kelemahan tu banyak kelemahan kat saya lah. Sebab nak cut kos, nak potong kosnya pasal saya jadi moderator depannya kena cari moderator yang lebih ni lagi lah. Okey, tapi terima kasih yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panel, terutamanya pada panel yang sanggup sudi buang masa malam-malam ni. Dan juga kepada semua yang masih bersama, lawatlah laman web, bukan laman web, Facebook page Arts USM sebab kita ada program-program yang rintis yang sedang berjalan. Kita boleh tengok daripada ada muzik, daripada teater semua. 6 teater Dr. Azul lah. Yang sepatutnya dipentaskan sewaktu PKP hari itu, tapi kita olah jadi dalam bentuk dalam talian. Adalah dia punya kekurangan atau kelebihan sikit, tapi masih lagi kita boleh tengok dia punya gaya kreatif dia orang tu. Keri juga dengan produk design, apa mereka untuk produk grafik semua ada. InsyaAllah kita buat secara dalam talian. Kemudian yang ni yang paling utama, insyaAllah pada bulan 10, hujung bulan 10 akan dipentaskan teater Seorang Tua di Kaki Gunung. Jadi saya jemput siap-siap kali Cik Zack, Cik Wahab. Saya jemput kat sini lah. Dr. Wan datang tulis sekali lagi. Jemput datang untuk menonton Seorang Tua di Kaki Gunung daripada novel Azizi Haji Allahyarham Azizi Haji Allah. InsyaAllah kita tengok macam mana Tok Ya nak mempertahankan dia nanti, nak mempertahankan dia punya pendapat dia juga semangat dia. Okey, jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Setakat ini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.